Lawak sial. Aku tak boleh betul lah. Caprice dah koyak tau. Dia bodoh. Dia tak nak ni. Sorry. Tadi terpotong tak tahu sebab apa. Okay. Tak maaf sangat. Ha? Tengah live lagi. Dia orang nak cerita dengan cerita betul. Okay, korang nampak kan? Okay, first lah, dia punya isu dia sekarang ni, dia sebenarnya dia tak puas hati pasal gambar. Lepas tu dia kaitkan dengan politik kotor. Itulah yang aku nampak. Itu je sebenarnya. Tak ada benda lain pun. Caprice dia, aku sebenarnya datang tu tak ada niat nak bergaduh. Tapi Caprice tu, korang tengok lah, sebenarnya jangan percaya orang dekat media sosial lah. Jujur aku cakap Sebab dekat media sosial, Caprice tadi ucap apa? Astaghfirullahalazim. Okay, sebenarnya dekat depan aku dia fuck you. Dia kata fuck you bro. Dekat dalam surau. Caprice, kau ni acah-acah nak satukan rumah, tapi perangai macam ni. Tak payahlah nak idolakan dia. Aku cakap dia, aku tak idolakan korang pun. Aku tak idolakan sesiapa pun. Of course aku idolakan ayah aku. Macam tu lah. Okay. Aku bukan nak luahkan. Masalahnya kan, korang sendiri nak dengar cerita apa yang berlaku malam tadi, betul tak? Kenapa Caprice tiba dia kata aku nak luah pula? Aku nak cerita. Caprice tu dah koyak sebenarnya duduk sini. Tim dia sendiri sorry aku beritahu kalau tim dia tengok, okay, aku minta izin nak beritahu Tim dia sendiri beritahu Caprice tu depression. Aku tak tahulah, wallahualam, tapi tim dia sendiri beritahu. Okay, dia depression. So dia tu dah koyak sebenarnya. Dia dekat Mesir ni memanglah urusan tu akan lama. Bergaduh sini, bergaduh sana, tunggu sini, tunggu sana. Lama, memang akan lama gila. Cap. Bodoh nampak tu kat cermin. Dosa cap. Nampak? Dosa cap. So aku just macam tu lah nak sembang masa tu tapi silap lah. Sebab Caprice, dia dah tak selamat tu sebenarnya. Dia pergi cakap dia kambing politik pada Dato' Isyamuddin dengan TMJ. Sorry aku bukannya orang politik, tapi aku just cakap apa yang Caprice cerita. Itu je lah. Lepas tu dia tak puas hati lagi. Apa orang kata, dia ada kontak Nadir. Aku beritahu siap-siap Nadir tu. Korang nak tahu, tengok nanti Nadir tu. Nadir tu dia duduk dekat Gaza. Ustaz Abid Liu tak nak urusan dengan dia. Sebab bukan tak nak urusan, tak nak melalui dia. Sebab Ustaz Abid Liu nak terus ke sana, nak tengok keadaan dekat Palestin sana. Tak naklah ikut yang Nadir. Lepas tu Nadir tu duk buat perangai, okay, kata dengan dia apa, kenapa tak jumpa dia apa semua kan. Memang orang tak nak jumpa sebab dia dah burukkan nama Ustaz Abid Liu. Dia nak burukkan nama Ustaz Abid Liu. Kata Ustaz Abid Liu ni. Korang dengar lah sendiri kan. So sebab tu lah Ustaz Abid Liu tak nak berurusan dengan dorang. Sebab tu dengan Nadir apa semua. Buat apa? Cuba fikirlah. Kau tu orang Malaysia, kau datang Palestin. Kau bukannya orang Palestin. Kau datang nak bagi sumbangan je. Buat apa kau datang nak bergaduh siapa ni apa semua. Kau memang kau datang tu kau bukan orang Palestin pun. Kau cakap Arab pun tak boleh. Betul tak? Cakap Arab pun tak boleh. Bukan aku nak belagak ni, tapi nak cakap dia tu bukan orang Palestin, cakap Arab pun tak boleh. So kenapa nak acah-acah macam dia tu nak backup Palestin bagai? Okay, lagi satu. Kalau fikir, kenapa dia nak backup orang Palestin, sedangkan orang Palestin pun tak tahu apa isu sebenarnya Caprice dengan orang Malaysia sekarang. Dia tak tahu isu. Aku nampak dah tadi. Okay. Caprice tu korang ajar ni. Imran, nanti backup aku Imran. Jaga rumah aku Imran. Macam itulah cerita dia. Okay, sorry sangat tadi. Aku sebenarnya kalau korang tengok lah tadi dalam live kan, dalam live tadi kita orang nak sembang, tapi Caprice ni tak nak bagi peluang sembang. Lepas tu apa yang Palestin tu sebut, Caprice tukar ayat. Kau ingat tak orang tu tanya, Palestin tanya, kenapa Caprice tak dapat masuk, apa isu? Dia tanya pasal tu. Tapi Caprice cerita kat aku apa? Dia kata kenapa dia suruh cerita macam mana cara masuk Gaza. Orang tanya kenapa Caprice tak dapat masuk. Nampak? Beza gila. Caprice ni nak pusing. Yo, Nick. Apa? Asal Nick?
Okay, lepas tu aku nak cerita sikit lah. Apa tu? Oh, request kat sini punya. Okay, jap. Tak apalah. Kita, jap. Hello, okey. Kita Aku dah dah bongkar join dah. kan. Sebenarnya dia dah Tak, goyang. Aku tak tak boleh dong awak. masuk sana. Aku tak Tak, boleh masuk sana. tak Sebab kan. diorang Caprice tak bagi peluang lah. Lawak lah. Dia tak bagi peluang kau cakap kan. Masa Dia tak bagi sama lah peluang aku cakap. sama lah masa tadi yang kau jumpa dia semalam kan. Ha, Tapi ha. masalah request lah. Dia tak accept, aku tak tahu lah. Kalau aku tak accept, aku dah request lah. Aku dah siap WhatsApp dia tau. Jadi guys, Itulah tak masalah apalah, dia. biarlah. Tak apa, biar je. Biar aku cerita je tu. Okay, kau jap. Tadi kau sembang apa? Okay, tadi aku sembang ni je. Apa orang kata. Jap, aku nak ambil ni jap. Bateri nak habis. Apa? Aku manusia biasa bro. Pakai handphone pun bateri dah boleh habis. Tapi yang pelik. Sekarang pun tengah Caprice, tengok dia orang tengah live. yang peliknya Caprice tak habis pun modal bercakap. Bateri pun boleh habis, asal Caprice tak habis cakap lah. Bateri dia ni lah, dia sebenarnya dia pakai Fir'aun punya bateri lah. Okay guys. Jadi aku nak cakap sikit lah cerita sebenarnya tentang isu Caprice ni. Daripada awal sampai lah akhir. Jadi cerita dia macam ni. Masa kita orang nak pergi misi ni kan kecoh pasal isu Palestin kan. Masa raya itu kan. Jadi lepas raya ni ustaznya macam kita orang lah terdetik lah macam nak pergi bantu misi bantuan Palestin kan. Jadi masa tu memang tengah MCO kan. Jadi semua orang masa tu ramai lah banyak NGO semua nak pergi ke Palestin kan. So kita orang pun buatlah permohonan macam biasa kan. Minta apa semua kan. Dan dapat bagi masuk ke sana. Dan sampai je kita pergi Cairo dulu. Sebab kita sabar. Kita masuk melalui Mesir. Kita tak, sebab dia pintu nak masuk Gaza ni ada melalui Mesir satu. Lepas tu satu lagi orang masuk melalui Jordan. Kan. Jadi kita orang pergi ikut pintu Mesir, pintu Rafah. Jadi sampai dekat sana, hari pertama kita sampai kan. Hari pertama kita sampai, apa kita buat? Terus kita pergi beli barang-barang ubatan. 2 kontena, 2 lori seperti yang Ustaz Abid telah tunjukkan kan. Kawan-kawan, thank you support. Kita support dan cerita Caprice ni guys, kan dia ada mesej Ustaz tau. Sebab masa tu Ustaz dah sampai dekat Mesir. Dan sebelum tu dia dah ada buat live dengan geng-geng Israel kan, perempuan-perempuan Israel apa semua kan. Dan dia mengutarakan yang dia punya impian dia nak masuk dalam Gaza jugalah, nak satukan ummah, nak rapatkan saf kan. Jadi dia ada keinginan jugalah nak masuk kan. Lepas tu kita orang pun orang yang pertama dapat masuk ke Gaza. Kita orang pergi Mesir dulu. Sampailah dekat Mesir tu, pertama kita beli barang-barang ubatan. 2 lori, 2 kontena. Yang seperti yang kau nampak lah Ustaz Abid post tu kan. Lepas tu apa yang kita buat, sebab ni first time tau kita orang punya pengalaman. Sebab kita orang tak pernah pergi kan. Tapi banyaklah ada timbul macam-macam bunyi kan. Dengar yang ni cakap tu geng, dengar yang ni cakap tu. Lepas tu timbul lah korang isu tak faham cerita. Serius korang tak faham cerita nanti. Timbul lah isu-isu apa macam bunyi-bunyi banyak lah bunyi kan. Apa-apa bunyi kan. Pasal berkenaan tim Ustaz Abid ni dapat pergi ke Gaza. Dapat pergi ke Palestin kan. Ada ramai jugalah pihak yang tak berpuas hati kan. Sama ada yang dalam Malaysia ke. Yang pihak tertentu lah kan. Ada bunyi-bunyi jugalah kalau kalau korang perasan sendirilah kan. Benda tu menjadi isu juga kan. Jadi Ustaz Abid dia macam biasalah, dia tak pernah pedulikan benda-benda tu semua. Jadi dia buat je kerja dia. Misi kita adalah untuk bagi bantuan. Untuk misi bantuan sumbangan kepada penduduk Gaza, penduduk Palestin kan. Jadi kita memang tak pernah pergi dekat Palestin tu. Jadi apa yang pertama kita pergi, sampai je dekat Mesir tu. Jadi kita buat adalah kita hantar barang dulu ke Gaza kan. Kita beli barang-barang ubatan melalui Egypt Red Crescent kan. Egypt Red Crescent 2 kontena. Dan tu pembelanjaan semua dalam 80,000. 2 lori kontena tu, pembelanjaan barang-barang ubatan tu, Ustaz bayar 80,000. Lepas tu yang tu betul lah yang berpuluh-puluh ribu dekat banyak tu. Yang tu sebab yang urusan duit tu aku ada tolong uruskan untuk tukar duit daripada LE ke USD. So tak tipu lah cerita ni. Lepas tu cerita Caprice ni, lepas tu berapa hari kan, kita kan tak dapat masuk terus kan, sebab kita tak tahu kan. Jadi kita duduk lah situ apa semua, kita cuba apa cara nak masuk ke sana kan.
Sebab ada cara dia kan, melalui cara, adalah saya nak cerita cara tu, saya detail tu panjang lah cerita dia kan. Jadi saya bagi tahu cerita pasal Caprice ni je dulu kan. Nanti bila Ha. kita live, saya live dengan Caprice, saya bagi tahu. Tadi dia ada tanya Redor kan, cara nak masuk ke sana kan. Tadi kan dia tanya kau kan. Ha. Ha. Tadi kan aku kalau kau ada aku dah Dia jawab lah tu. sebenarnya, dia Ha. sebenarnya orang Palestin tu tanya benda lain. Tanya kat aku. Macam kenapa Caprice tak dapat masuk? Apa sebenarnya isu tak dapat masuk? Aku sebenarnya So tu? pelik. Kenapa orang Palestin pun tak tahu isu Caprice tak dapat masuk apa semua. Aku tak tahu apa yang Caprice borak, tapi Caprice tak asyik kat aku. Dia ingat aku English aku tahu sebenarnya, cuma aku nak bercakap ni kekok. Aku Kekok boleh lah, faham. betul. Lepas tu yang Caprice translate aku, dia tahu dia kata apa? Dia kata ni Redor, dia suruh cerita macam mana perjalanan masuk Palestin. Hey, Mamat ni nak kencing aku ke? Aduh, hai. Lepas tu kan, aku sambung cerita. Lepas tu berapa hari kita kat sana kan. Hari-hari demi hari apa semua kan. Kita request lah cara nak masuk ke sana kan. Kita hubungi NGO yang menguruskan cara-cara nak masuk ke sana kan. Ada satu NGO lah kan yang bukan berpusat di Mesir lah, dia pusat di luar kan. Jadi kita request guna cara dia, yang mana yang NGO lain pun guna cara yang sama juga nak masuk kan. Sebab semua orang tahu memang tak senang nak masuk ke Gaza, memang susah. Dan kita pergi, hari pertama kita sampai, kita pergi ke kedutaan. Kita pergi ke kedutaan. Kita pergi ke kedutaan Malaysia dekat Cairo. Dan orang kedutaan sendiri bagi tahu yang dia memang tak dapat nak tolong. Tu mula-mula cerita lah kan. Tak dapat nak tolong. Sebab memang tak ada pernah satu pun NGO daripada Malaysia yang dapat masuk ke Gaza melalui kedutaan. Melalui embassy, melalui kedutaan. Jadi bila dah seminggu dekat sana, Caprice ada mesej ustaz tau. Caprice ada mesej Ustaz Abid. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi ke Gaza ni kan. Jomlah masuk sekali. Dia ajak Ustaz Abid. Kan? Dia ajak Ustaz Abid. Dia ajak Ustaz Abid lah. Dia ajak Ustaz Abid masuk sekali dengan dia. Sebab Ustaz Abid dah hari tu dah beberapa hari lah. Beberapa minggu lah kan. Dah beberapa minggu. Lepas tu cerita dia, kita bila dah tahu cara macam mana, kita cuba semua jalan tau tak kita nak masuk kan. Kita cuba semua jalan sampai kan nak masuk ke sana kan. Kita dah buat dah semua yang patut. Betul. Sampai kan tunggu hari-hari tunggu apa semua kan. Sehari-hari. Sepatutnya 6 hari je kita plan tau. Tapi sebab kita tak tahu cara nak masuk kan. Kita plan nak pergi sana 6 hari je. Tapi jadi semua Okay, dengar ni. Ni, aku nak masuk sikit lah. Okay, lagi kau ingat yang kau cakap 6 hari. Caprice sekarang ni, kau ingat urusan dekat sini senang kot. Ya lah. Okay, cuba fikirlah. Aku nak cerita ni nak bagi nampak lah. Jap, aku mencelah jap. Kan Caprice ada post kan. Dia sampai-sampai ke sini kan. Dia post yang saya dekat airport kan. Dia sampai-sampai sini dia bagi tahu tu dia nak masuk Gaza kan. Ada lagi dekat post dia tu kan. Yes, dia kata, okay. Sekejap. Nampak ni sekejap dekat, aku nak nampak. Ustaz Abid Liu, dia tak nak update apa semua atas isu keselamatan. Lepas tu tak naklah bagi harapan dekat orang Malaysia yang dia ni masuk waktu bila. Sebab Ustaz Caprice ni, Ustaz Caprice pula. Ustaz Abid Liu ni. Ustaz Caprice bro, aduh pula. Okay. Ustaz Abid Liu ni, dia dia punya perancangan dia dah bagus. Dia dah ada kabel besar dah nak masuk ke Palestin. Sebab tu Ustaz Abid Liu dia tak update apa-apa atas isu keselamatan. Okay, korang yang tak tahu, dia bukan kabel bro. Redor, kita minta tolong jalan yang jalan mana semua jalan kita cuba lah. Melalui kerajaan, melalui NGO sendiri. Macam yang selalu korang nampak semua kan. Ustaz Abid minta tolong Isyamuddin kan, Datuk Seri Isyamuddin kan. Minta tolong Tengku Mahkota Johor apa semua kan. Melalui hubungan kerajaan apa semua, kita semua cuba. Semua ada usaha, semua kita try. Sebab memang kita betul-betul nak masuk ke Gaza tu. Lepas tu apa kau nak cerita ni? Yang aku nak cerita macam Ustaz Abid Liu kan dia tak nak update apa-apa. Dia memang update apa-apa atas isu keselamatan. Lepas tu Caprice duduk sini dia buat takat gambar apa semua, dia kena fikir. Dekat Mesir ni, dan orang-orang Mesir, student Mesir pun tahu, Mesir ni dia punya menteri orang kata pertahanan dia yang cover negara ni So kamera apa semua, drone tak boleh masuk, kamera tak boleh masuk. Sebab tu nak update apa ni semua masa tengah dekat Mesir tak selamat sebenarnya. Caprice awal-awal dia dah bagi tahu dah meeting terakhir, tapi tak masuk lagi. Tak boleh lah bagi fake hope dekat orang Malaysia. Yang dia nak bagi tahu dia masuk tak boleh janjilah sebenarnya dia masuk Palestin tu bila.
Ha. So siapa-siapa tolong invite Caprice lah masuk sini. Boleh tak? Sebab kita nak masuk live dia tak boleh tau. Saya memang nak live dengan dia tu. Sebab kita memang ada request lah. Jadi saya Okay. sambung cerita saya. Apa Redha dah habis belum? Apa kau nak ajak Caprice sembang sini Tak apa, kalau pula tadi kita nak masuk live dia tak dapat. So kita Okay, ajak aku dia bukan datang tak nak sini. sembang Caprice. Caprice ni dia memang tak nak dengar Tak, cakap tadi orang. sekarang aku tak dapat berpeluang lagi kau nak ni punya ni kan. Kau kena cakap dengan dia, bagi aku ni cakap dengan dia pula. Aku dalam ni 2 orang je boleh tu. Ya, tak Aku apa tak lah. tahu Nanti, IG aku apa problem. tak apa, IG kita low standard lah. tak apa kalau aku buat live kan tak tinggi pula. Okay, jadi cerita dia, bila Caprice WhatsApp Ustaz Abid tu kan, nak masuk, dia ajak Ustaz Abid masuk kan. Jadi aku nak cerita sikit lah yang Ustaz Abid pula, yang Caprice ni, dia datang dengan ni tau, dengan apa, Dato' Aziz tau tak? Dengan Dato' Aziz lah, sebenarnya tahu kan NGO yang selalu masuk ke Palestin tu, yang selalu buat ni lah. Yang isu ni korang dengar, kemanusiaan. jap aku nak highlight yang ni korang dengar apa yang Bos Nick nak cerita, Arif Farhan ni nak cerita, korang dengar. Dengar elok. Jadi Caprice dia datang dengan Dato' Aziz tu kan. Lepas tu bila dia mesej Ustaz Abid kata nak ajak jemput masuk sekali. Jadi masa tu Ustaz Abid memang tak balas lah sebab semua kita orang tengah tension tau, tak stres tau. Kita bila menunggu ni, memang stres lah. Memang bukan frust, macam mana, memang stres kan, menunggu kan, hari-hari tunggu kan. Sampailah kita pun semua cuba segala upaya-upaya. Kita dah tawakal, kita juga buat baca Yasin apa semua kan, solat hajat tiap-tiap hari tau, mulai apa semua. Kita buat Betul, solat aku berjemaah. jujur aku cakap tim Ustaz Abilio yang aku tertarik walaupun aku tak dapat join lah untuk solat apa. Sebab aku cakap aku memang student. Korang tahu tak, aku respect orang yang boleh bangun tahajud tau. Bayangkan tim Ustaz Abilio tu semua bangun tahajud. Bukan senang. Ustaz Abilio ni bukannya seorang ayah kepada tim dia, tapi dia boleh didik tim dia untuk solat tahajud. Untuk bangun tahajud dan solat berjemaah. Korang bayangkan lah. Okay. Boleh Jadi tak? sekarang ni saya nak highlightkan pasal Caprice je Okay, cerita dia lepas tu berapa bulan, 3 minggu kita hantar nama tau tak? Kita hantar nama untuk masuk ke Gaza. Kita hantar kepada, mula-mula sekali kita hantar kepada kerajaan Mesir. Kita submit nama-nama ni yang akan masuk ke Gaza ni, kita hantar kepada kerajaan Mesir. Jadi kita hantar tu 2 minggu lepas kita berada dekat Mesir, baru kita hantar. Dan keputusan keluar adalah seminggu lepas tu. Barulah keluar keputusan yang kita orang lulus. Itu baru daripada kerajaan Mesir. Jadi lepas pada kita dapat keputusan tu, Caprice ada mesej Ustaz Abid. Masa tu dia dah sampai dah. Dia dah sampai ke Mesir dah. Dia kata nak ikut Ustaz Abid sekali. Jadi Ustaz Abid pun tak boleh nak buat apa lah sebab nama dah submit dah. Dia datang lambat kan. Nama dah submit, memang tak boleh nak buat apa dah. Jadi tu dapat kelulusan daripada kerajaan Mesir tau. Kita kena dapatkan satu lagi kelulusan daripada tentera, pihak tentera yang mana yang untuk menjaga keselamatan. Jadi dekat sini tak ada isu lagi. Memang tak ada isu sikit pun lagi kan. Jadi Caprice mula-mula datang sini pun, hari pertama dia datang pun dia dah pergi mana? Hospital Palestin. Jadi orang yang tak tahu hospital tu dekat Mesir. Jadi kalau orang yang tak tahu, semua orang ingat hospital tu dekat Gaza. Dan Betul. dia tulis dekat caption dia tu, macam hari pertama dia datang Mesir tu terus masuk Gaza. Terus masuk Gaza tau tak? Dia punya caption tu macam apa, tanggapan orang, dia nak orang tanggap pada dia datang di Mesir tu terus dapat masuk Gaza. Sebab dia tak tahu macam mana perjalanan nak masuk Gaza tu. Lepas tu dapat setelah 3 minggu lebih nak masuk ke minggu keempat kan, hari ke 34. Hari ke 34 barulah dapat surat kelulusan daripada pihak tentera yang mana membenarkan kita masuk ke Gaza. Itulah baru kelulusan yang sebenar. Jadi kita dapat masuk Gaza lepas subuh. Masa tu lepas subuh kita bergerak apa semua melalui pintu Rafah. Ini adalah satu-satunya pintu yang mana dapat masuk oleh orang pertama lah. Ustaz Abid pun cakap sendiri kan, yang ni memang orang Palestin sendiri sahkan, orang Mesir sendiri sahkan, kedutaan sendiri yang sahkan. Ustaz Abid adalah orang pertama yang dapat masuk ke Gaza, Palestin. Jalingan
Di mana jaringan daripada antara Sana. kerajaan Malaysia dengan kerajaan Mesir melalui Datuk Seri Syamuddin. Nah, jadi sebab itulah Ustaz Abid selalu mention yang ucap terima kasih dekat Datuk Seri Syamuddin kan. Dengan dia selalu ucap terima kasih sebab Datuk Seri Syamuddin lah yang banyak membantu Ustaz Abid masuk ke sana kan. Melalui hubungan dua hala kan, melalui Kementerian Luar. Jadi bila kita dapat masuk ke sana tu kan, Caprice dah sampai dekat Gaza, dah sampai dekat Mesir tau. Dah sampai dekat Mesir, dia pun dia ada mesej lah ustaz apa semua cakap nak masuk kan. Tapi nama dah submit memang tak boleh buat apa. Jadi ustaz pun masuk lah. 21 jam, 21 roadblock. Melalui pintu Rafah, dikawal oleh 12 kereta Kanas tentera. tengah sekolahkan Caprice. Caprice Tak apa, biar Kanas aku nak cerita. tengah sekolahkan Shanas. Biar. Dah tahu aku ada screenshot tadi. Lepas tu aku nak cerita pasal Caprice ni je. Aku nak terangkan ramai nak tahu ni kebenaran. Lepas tu kita orang pun dapat masuk ke Gaza. Masa tu tak ada isu lagi tau. Kita pun buat misi macam biasa. Yang apa yang Ustaz Abid post tu, itulah yang kita buat tau tak. Sampai kat sana apa semua. Jadi isu Caprice ni timbul bila mana Ustaz Abid balik daripada Gaza. Ustaz Abid balik daripada Gaza. Balik daripada Gaza, dia ada mesej Ustaz Abid lah. Sebelum tu lagi dia mesej. Dia kata sebab kan dia ada post-post dia dekat Mesir kan. Jadi masa tu Ustaz Abid pun dekat Mesir juga. Jadi ramai yang komen kenapa tak jumpa Ustaz Abid apa semua kan. Jadi lepas balik daripada Gaza tu, barulah Ustaz Abid jumpa Caprice. Tu pun sebab Caprice yang nak jumpa kan. Ustaz Abid ni sebab memanglah Ustaz Abid baik dengan Caprice kalau ikutkan. Tapi tak adalah rapat mana. Tapi baiklah sebab sebelum ni pernah jumpa apa semua kan. Macam kawan lah kan. Tapi masa tu pun dia datang lah. Dia datang 2 orang. Dia datang kan. Kita pun datang jumpa Ustaz Abid. Borak apa Ustaz Abid tunjuklah sijil anugerah yang kerajaan Palestin Gaza bagi. Dia nama tu Duta Muhibah. Ustaz Abid tunjuk lah dekat Caprice. Ustaz Abid kata kan cara nak masuk. Ustaz Abid bagi tahu Caprice apa semua kan. Ustaz Abid bagi tip, bagi semangat lagi. Ustaz Abid cakap lagi suruh buat konsep sebab orang kat sana ramai budak-budak kan yang perlukan hiburan lah, macam nak happy-kan dia kan. Ustaz Abid bagi tahu Caprice nanti kat sana masuklah buat konsert macam tu lah sebab apa nak suruh hiburkan anak-anak Palestin macam tu lah. Lepas tu borak-borak tu kan Caprice pun buat video macam biasa kan yang dia post tu itu yang berlaku kan. Lepas tu tapi sembang semua okey lah. Baik lah macam tak ada apa kan. Lepas tu balik je Caprice balik. Satu lagi Caprice ajak makan. Ustaz Abid ajak Caprice makan kan. Ustaz Abid ajak Caprice makan, Caprice tak nak. Caprice tak nak kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi macam pelik lah kenapa dia tolak kan. Kalau macam dah kenyang ke apa, minum pun boleh kan. Lepak-lepak kan. Tapi dia tak nak. Lepas tu dia post video yang dia jumpa Ustaz Abid. Dia kata sebab ramai yang suruh Caprice jumpa Ustaz Abid. Jadi Caprice dah jumpa Ustaz Abid. Lepas tu Ustaz Abid balik je Malaysia. Di sinilah bermulanya. First story dia sebut pasal apa? Yang pasal kopiah putih. Dia kata cash is king. Cash is king. Lepas tu dia sebut pasal kopiah putih. Boleh membeli. Kopiah putih juga boleh dibeli. Dia kata dia buat kat story je. Jadi kita dah satu kita tengok. Tapi kita tak fikir apa-apa tau. Saya sendiri memang tak syak apa-apa lah. Memang tak tahu ada tuju kat siapa apa semua. Tak tahu lah. Sebab Caprice kan memang suka buat story kan. Tapi kita memang tak sangka apa-apa kan. Lepas first story tu. Lepas tu keluar pula story kedua. Acah macam hero. Acah macam pejuang. Tapi pejuang dekat mana? Pejuang dekat Malaysia ke? Ada tak orang Palestin sambut kita? Kan? Ada tak orang Palestin yang sambut kita? Kita dekat orang Malaysia ke? Lepas tu saya pun macam pelik lah. Cuba sangka baik lah. Cakap kat Ustaz Abid kan. Ustaz Abid pun sangka baik lah kan. Mungkin dia nak tuju kat orang lain ke apa semua kan. Tapi masa tu pun saya pun dah macam fikir. Siapa je baru balik daripada Malaysia. Lepas tu gaya macam hero apa semua kan. Ustaz Abid bukan nak jadi macam hero. Gaya macam hero. Dia cuma post yelah dia nak bagi tahu yang dia dah balik Malaysia. Tapi biasalah netizen kan. Nak bagi tahu yang yang nak bagi tahu Ustaz Abid hero apa semua kan. Jadi Caprice buat story tu kan. Situ pun macam kita macam dah pelik lah. Tapi still sangka baik lagi kan. Sebab macam tak sangka lah. Macam sebab dia baik dengan Ustaz kan. Tak sangka lah. Lepas tu kita pun biarlah kan. Letak lah apa benda apa semua kan. Lepas tu apa berlaku? Selepas dia post tu. Dia dah bagi hint banyak lah pasal story semua. Tapi ada saya itu yang pasal Caprice sindir Ustaz Abid kan. Lepas tu dia post pasal toy.
Di situlah terbongkar segala-galanya kan. Di situlah terbongkar segala-galanya. Bila mana yang tapi sebelum tu Ustaz Abid ada mesej dia tau. Ustaz Abid ada WhatsApp dia sebab Ustaz Abid pun macam dia dah macam buat story macam tu kan. Ustaz Abid pun macam tanyalah khabar dia kan. Okey ke tak, mungkin dia down ke apa kan. Ustaz Abid macam yelah tanya khabar kan, tapi dia tak reply. Dia tak reply. Hari kedua pun dia tak reply juga. Lepas tu hari ketiga tu lah yang dia post pasal toy. Mula-mula sekali yang dia highlightkan adalah pasal toy kan. Keluar masuk Gaza bagi toy kan. Lepas tu memang sah lah kan. Siapa lagi kan. Semua netizen dah bergaduh dekat komen tu kan. Nak beli Ustaz Abid Liu ke ni. Nak beli Ustaz Abid Liu. Nak sindir Ustaz Abid Liu ke ni. Jadi kat situ lah kita dah tahu kan. Jadi bila mana orang komen-komen dia banyak-banyak macam tu kan. Dia pun cakap apa. Dia pun ubah caption. Toy ubah ubatan kan. Jadi kenapa dia tak highlight yang ubat-ubatan, sup kitchen yang Ustaz Abi bagi dekat orang Palestin, orang Gaza kan. Kenapa dia tak bagi tahu yang ubat-ubatan kan? 4 lori tau tak? Bukan sikit punya belanja tu kan. Kenapa dia tak bagi tahu yang rumah kasih rumah anak yatim yang Ustaz Abi bagi kepada anak-anak yatim dekat Gaza. Kenapa dia highlightkan tu je? Jadi itu macam kita memang dah tak siap lah. Start situ lah. Saya macam dah bengang lah. Bukan apa, macam dia kawan Ustaz Abi kan. Tapi bila dia buat macam tu, kita pun macam kecewa lah sebab yelah dia dah baik kan. Bila Ustaz Abid baik dengan dia, saya pun macam baik lah dengan dia kan. Walaupun saya ni tak berapa sangat dengan dia kan. Tapi yelah macam dia dah baik dengan bos kita. Kita pun baik lah kan. Tapi bila dah dia sini-sini macam tu, semua terbongkar bila dia hantar mesej kat Ustaz Abid yang panjang. Yang ni memang mengesahkan benda tu lah. Yang mengesahkan benda tu, kita salam Cap. Dah simpan benda ni dah seminggu lah nak tegur lah. Dah seminggu lah Cap simpan benda. Tapi Cap kena bagi tahu Ustaz juga kan. Dia cakap panjang dia tulis sampai nak ayah Ustaz Abid yang senang sakit ternak pun dia sebut kan. Apa kaitan tak tahulah, padahal tak ada kaitan apa pun dia sebut. Ustaz memang sedih lah bila baca pasal tu kan. Sedih. Yelah Ustaz pun manusia biasa lah. Ustaz manusia biasa, ada emosi, ada perasaan lah. Jadi bila mana dia sebut pasal ayah tu kan, dia sebut padang apa semua kan. Macam saya post lah dekat story saya tu, macam tu lah situasi dia. Ustaz Abid memang dah sedih lah sebab ayah dia kan tengah sakit ternak kan. Sedangkan post tu KKM pun share tau tak. Tapi dia nak pertikaikan. Faham tak? Dia nak pertikaikan. Jadi kita macam pelik lah. Lepas tu bila dah terbongkar yang kes pertama tu, saya pun post lah kat TikTok saya kan. Yang apa maksud Capri ni kan. Adakah dia ni lalang kan. Adakah dia kambing hitam, musam janggut. Saya post kan, dah viral post tu dekat TikTok kan. Jadi cerita dia, lepas pada tu yang dia post tu, dia ada sebut juga suruh Ustaz Abid buat permohonan maaf. Dan dia bagi tahu Ustaz pasal kes gambar. Okey, di sini saya nak jelaskan isu gambar ni kan. Okey kan. Ya pasal isu gambar ni, Capri highlightkan kan. Sebab kenapa? Ada satu orang perempuan tau tak, yang nama dia Teacher Ring tu kan, yang saya share tu kan. Okay, Teacher Ring ni yang Capri post dia nyanyi tu lah. Orang tu lah Teacher Ring nama dia. Lepas tu, Teacher Ring ni lah dia bagi tahu yang Capri pasal orang datang Gaza ni, orang nampak Gaza ni macam kek tau tak. Setiap orang macam nak ambil bahagian masing-masing. Setiap orang macam nak ada hak masing-masing. Kan? Nak ada hak masing-masing kan. Jadi dia tanya Capri, apakah tujuan utama Capri nak dah masuk Gaza? Tapi dia tak ada sebut pun situ nama Ustaz Abid ke. Dia tak ada sebut pun pasal cerita Ustaz Abid bagi anak patung ke. Orang perempuan yang yang Capri cakap pasal dia mempertikaikan. Dia macam dia kata yang Ustaz Abid nak malukan budak tu kan. Nak aibkan apa semua kan. Aibkan muka sebab orang miskin. Jadi Ustaz Abid ni, kalau siapa ikut dia, memang dah selalu dia buat macam tu dekat Malaysia apa semua. Ustaz Abid pergi nak bagi misi bantuan tau tak. Takkanlah Ustaz Abid nak pergi jumpa orang kaya. Mestilah pergi jumpa orang miskin, orang susah. Jadi kenapa macam Cap nak persoalkan benda tu. Dia nak jadikan isu. Lepas tu, dia cakap orang Gaza semua marah Ustaz Abid. Sebab pasal benda tu, isu tu. Yang mana gambar tu macam Redo cakap lah. Dia situasi dia berbeza tau tak. Kan? Dia kadang-kadang, Ustaz ni, saya tahulah Ustaz pilih gambar ni macam mana kan. Ustaz pilih gambar ni macam mana. Kadang-kadang Ustaz pun tak perasan dengan gambar yang dia pilih kan. Tak, aku dah tahu yang tu gambar tu pasal cerita apa. Kan dia ambil gambar budak tu first ambil. Tahu lepas tu second tu budak tu tukar mainan. Ya, tapi situasi dia berbeza lah. Orang yang sama awak. Tapi kenapa Capri nak highlightkan mainan tu? Sedangkan Ustaz Abid bagi ubat-ubatan. Bagi macam-macam lah, sup kitchen lah, bagi rumah lagi kan, macam-macam Ustaz Abid bagi kan. Tapi dia highlightkan bagi mainan. Sedangkan Ustaz Abid bagi mainan nak menggembirakan hati
budak tu kan. Ustaz Abid sebenarnya masa tu dia pergi rumah orang susah tau tak. Pergi jumpa mak ayah apa semua. Tapi biasalah mesti dia bawa buah tangan tau tak. Mesti bawa apa something nak bagi sebab situ ramai kanak-kanak kan. Jadi Ustaz Abid bawa lah hadiah apa semua. Tapi bukan je Ustaz Abid bagi toy itu turun balik. Tak ada. Ustaz Abid pergi tengok rumah, jumpa mak ayah dia kan. Tengok apa yang dia perlukan. Macam biasa lah kan. Itu rumah yang kita pergi tu adalah rumah yang memang betul-betul apa yang dipilih oleh Palestine Red Crescent. Bukannya kita main terjah, tak ada. Memang kita dah plan tersusun dah. Kita tak ada terjah-terjah, tak ada. Lepas tu Caprice cakap orang Gaza, orang Palestin marah kat kita. Sedangkan Ustaz Abid dapat duta muibah tau tak daripada kerajaan Palestin, kerajaan Gaza. Bukan Ustaz Abid seorang, semua tim dapat. Tu satu CJ yang mahal lah daripada Kementerian Luar kan. Jadi kalau betul lah apa yang Caprice tu cakap kan, yang apa orang Gaza, orang Palestin marah kat Ustaz Abid pasal isu tu kan. Kenapa kerajaan siap bagi CJ apa semua tu kan? Kenapa dia orang layan kita baik sangat kan? Sedangkan Ustaz Abid pergi bagi nak bantu orang susah kan. Mestilah kerana dia macam apa orang Gaza kerajaan kan, macam tu hutang budi Ustaz Abid datang tolong apa semua kan. Lepas tu Caprice mendakwa apa lagi pasal yang dia post kan. Isu tu yang dia highlightkan kan, pasal gambar tu kan. Jadi saya dah jawab kan pasal tu. Ada persoalan tak situ? Tak ada dah kan? Semua saya dah jawab kan. Yang pasal gambar. Semua dah jawab. Semua dah jawab. Jadi memang apa, kalau bagi saya lah kan, dia memang betul nak bagi bantu orang susah kan, orang miskin kan. Jadi bukan Ustaz Abid je yang ambil gambar budak-budak ni kan. Isu Palestin Gaza ni dah lama dah kan. Sebelum Ustaz Abid pun dah beribu lah orang yang ambil gambar budak-budak kan. Dia ambil gambar yang apa, kanak-kanak yang susah kan, tak ada kaki, tak ada tangan, gambar yang buta tu lagi teruk orang. Tapi ni bila Ustaz Abid bagi patung je terus kena kan. Tu yang menjadi isu kat situ lah. Kenapa dia nak isukan benda yang remeh macam tu? Yang tak menjadi apa persoalan je. Lepas tu dia kata orang Palestin. Padahal yang cakap ni teacher Ring seorang tu je. Tapi teacher Ring tu pun tak ada sebut pun nama Ustaz Abid. Kau faham tak dong? Tadi kan aku masuk dalam live tu, orang Palestin tu tak tahu isu sebenar. Tak tahu. Betul lah aku cakap. Orang Palestin tu bukan siapa-siapa. Nama Ustaz Abid dia pun dia tak tahu siapa. Iya, dia tak tahu apa-apa. Caprice just invite sebab orang tu influencer tu tak ada follower. Tu yang aku cakap. Dia just main invite je siapa-siapa tapi orang tu tak tahu pun isu sebenar. Yang dia gitu aku cakap dia gembang, dia tipu awak. Yang kata orang Palestin marah lah pasal gambar apa semua tu kan. Dia siap cakap lagi kat apa dalam chat yang dia tunjuk tu kan dekat Datuk Seri Syamuddin kan. Yang pasal tu kan dia kata dia suruh orang tu delete dulu gambar apa semua kan sebab orang Palestin semua marah Ustaz Abid kan. Lepas tu mana gambar tu? Kenapa kita tak tahu? Bukannya tak ada orang Malaysia dekat Palestin tu kan? Dekat Mesir kan? Dekat negara Arab kan? Kalau lah benda tu betul-betul berlaku, mestilah benda tu tersebar. Betul tak Redon? Betul. Betul tak? Jadi benda tu boleh fikir logik akal lah kan? Kenapa dia sebenarnya macam ni. Sebenarnya macam seolah-olah diorang ni bergaduh, apa yang Caprice ni bergaduh, dia dah tak ada modal sebenarnya. Dia tak ada modal dan dia sekarang ni nak bantai orang, dia nak cuba masuk sana. Dia tak tahu lah dia dapat masuk ke tak. And then dia tak nak balik Malaysia lagi. Dia tak nak balik Malaysia lagi sebab dia kalau balik Malaysia, nama dia memang jatuh lah sebab dia dah burukkan Ustaz Abid Liu, okay, condemn yang pasal gambar apa semua tu, tapi dia tak dapat masuk lagi. Sekarang ni isu dia sekarang ni, dia tak puas hati tau, dia tak puas hati. Satu dia nak apa yang Ustaz Abid dapat. Ni aku beritahu yang sebenar. Dia tak puas hati, kau boleh baca sendiri, aku bukan sembang kosong tau. Aku cakap ni benda ada bukti, kau boleh baca sendiri yang dia chat tu kan, yang dia screenshot tu, yang dia buat kat story dia, macam mana dia push Datuk Seri Syamuddin kan. Macam mana dia push kan, kau nampak macam mana dia paksa kan. Dan dia siap burukkan Ustaz Abid lagi sebab mana nak masuk. Dia kata nak masuk sana sebab nak bersihkan nama Malaysia. Padahal dia kata dia nak kutip tahi. Nak kutip tahi. Apa yang Ustaz Abid buat sampai kena jadi macam tu? Dia macam desperate awak. Dia nak masuk Gaza sangat sampai dia macam tu. Dia macam minta, dia selalu highlightkan pasal keselamatan tau. Dia macam nak apa yang Ustaz Abid dapat, nak kereta kebal. Senang cerita kan, satu cerita lagi yang aku beritahu pasal Caprice DM seorang perempuan ni dekat Twitter. Kan. Jadi sebabnya budak perempuan ni viral dekat Twitter. Lepas tu Caprice pergi DM dia. Jadi dia cerita panjang lebar dekat perempuan ni, ada saya highlightkan dekat saya punya story tu. Dia punya panjang cerita tapi lah apa nak nampak dia yang hero.
Hmm. Perempuan tu sendiri yang cakap lah. Dia punya pun tapi Ha. apa yang dia nampak yang dia tu hero. Jadi betul yang dia duduk acah-acah cakap acah pejuang, acah hero kan. Sebab dia nak jadi hero juga. Sebab tu dia nak masuk Gaza apa semua kan. Dia nak ada kereta kebal, escort dia macam apa yang Ustaz Abid dapat. So memang sini isu dia memang dia tak puas hati lah. Dia memang tak puas hati, dia memang koyak. Sampai dia takut tikam belakang Ustaz Abid yang buat baik dengan dia, yang support dia, yang bagi dia semangat. Kan, cerita dia kan. Lepas tu isu Ha. kedua, pasal pasal dia cek tu dah kan pasal melutut. Pasal melutut tu saya dah bersumpah tahu tak. Saya dah tanya Ustaz Abid sendiri, sumpah demi Allah wallahi yang saya tak nampak pun Ustaz Abid buat demikian. Saya tak pernah nampak pun dengan nama Allah. Saya tak pernah nampak, tak pernah dengar pun Ustaz Abid melutut, Ustaz Abid cium kaki menteri Gaza. Macam Kepri cakap. Saya takut saya terlepas pandang. Saya tanya Ustaz Abid sendiri. Saya WhatsApp Ustaz Abid. Saya tanya Ustaz, betul ke yang Kepri cakap ni? Kepri kata Ustaz melutut dekat menteri Gaza. Dan boleh tengok sendiri bukti yang Ustaz Abid WhatsApp kan tak ada. Dan takkan buat macam tu. Ustaz Abid takkanlah buat macam tu. Saya tahulah Ustaz Abid macam mana. Lagi satu kan, bukti kukuh kan. Kalau lah betul apa yang Kak Pris cakap kan. Kenapalah menteri luar Gaza hantar ucapan takziah. Sijil ucapan takziah atas kematian ayah Ustaz Abid. Kalau lah Ustaz Abid buat hal macam Kak Pris tu cakap kan, buat taik lah, apa benda apa semua kan. Burukkan nama Malaysia lah, burukkan imej negara lah. Kenapa Kementerian Gaza, Kementerian Palestin hantar sijil tau tak? Ada yang Ustaz Abid post, saya pada post juga, ucap takziah. Kalau orang baik adakah dia buat macam tu? Kalau orang marah dia tak akan buat macam tu kan. Mesti ada. Betul. Betul tak? Cik Pris nak Betul, betul, cakap betul. lagi yang apa kerajaan mesti tak bagi Ustaz Abid keluar apa semua. Tapi elok dia dapat keluar apa semua. Lepas tu dia nak Hmm. petikai sekarang ni isu dia memang dia sekarang dia desperate nak masuk ke Gaza. Dia Okey. carikan alasan tau tak? Dia jadikan alasan sebab dia memang dah tak dapat masuk Gaza dah. Jadi dia jadikan alasan Ustaz Abid membuat membuat hal dalam Gaza menyebabkan dia tak dapat masuk. Faham tak? Kau faham Faham, tak faham, faham. dia punya apa putar alam dia tu. Dia Ni sekarang aku nak dah cari faham sebab malam tadi aku dah jumpa dia kan. Aku dah ah jumpa dia, aku dah tahu cerita dia. Dia hmm. sebenarnya ni nak point dekat gambar je. Yang isu yang melutut apa semua tu. Tu semua aku nampak tu tak kukuh. Bukan rekaan. Serius rekaan. Ya Sebab memang dia tak sekarang ni memang ha, terbukti dah dia fitnah Ustaz Abid. Memang dah ada bukti kukuh dah dia dah. Kan aku dah ha. share dah screenshot Dia apa kalau semua macam kan. okey, dia macam ni lah. Kalau nak buat sumbangan ke apa, duit tu pastikan sampai dapat masuk, tak dapat masuk tu itu rezeki masing-masing. Allah bagi masuk. Wah, yang tu. Sebab tu tanah suci kot kat Masjidil Aqsa. Mana boleh Yelah kita nak. betul lah mana Ha. dia orang-orang yang terpilih tahu tak? Orang-orang yang terpilih je boleh masuk orang. Lepas tu adalah Hmm. yang apa yelah kita manusia kan tak semua orang sukakan kita betul tak Redha kan. Jadi adalah Ha. sesetengah pihak ni yang tak berapa suka kan. Kepri pun cakap sendiri kan dia punya mesej kan. Ada berapa lepas Ustaz Wairul dapat masuk Gaza semua ada berapa pihak tak senang hati lah. Biasalah manusia dengki kan. Biasalah manusia tak boleh tengok orang lebih pada dia kan. Ada beberapa pihak Hmm. yang tak senang hati, siap beli Ustaz Abid sindir, siap cakap wali lagi kan. Siapa yang tahu tu tahu lah kan. Siap cakap Hmm. wali lagi, gelak-gelak buat live kan. Hati Ha. siapa je tak terasa awak. Macam kita Ha. manusia Ha. biasa lah. Bila orang buat macam tu, lepas tu dia nak expect kita layan dia baik. Kan? Bila dia kata macam-macam kat kita, dah peli-peli sini kita buat kita sakit hati, lepas tu dia nak kita layan dia baik. Kau rasa Hmm. patut tak? Kau dah buruk-buruk aku, lepas tu Yes sedap-sedap je lah. kau Siapa nak bersama dengan orang yang toksik, betul tak? betul lah. Ha. Orang toksik kan. Lepas tu memang Yes. tak lah Ustaz Abid ni kan. Tak kira lah kau siapa Ha. ke apa semua kan. Kau dah Betul. sakitkan hati member tu. Memang member tu pisang lah. Kan. Ha. Lepas tu pasal isu Caprice apa pasal tu Ustaz Abid lu block Caprice. Yelah dah kau sakitkan hati dia sebab sebut ayah dia lagi apa semua kan. Ayah dia Yes. dah Dengar nazak apa ni, semua kan. dia macam kenapa? Satu lagi, Ha. sekejap Redha. Ha. Ha. Dia Ha. suruh Ustaz Abid buat permohonan maaf. Dia Okay, suruh nampak. Ustaz Abid buat permohonan maaf secara terbuka. Sebab apa? Tak tahu apa masalah apa yang Ustaz Abid buat sampai kena buat permohonan maaf terbuka kepada penduduk Palestin, penduduk Gaza. Apa yang kesalahan Ustaz Abid? Jadi situ macam tak tahu apa yang dia nak apa yang dia nak putarkan.
saya pun tak faham kenapa. Sebab Ustaz Abid tak ada buat apa. Saya dapat CJ Muibah lagi kan. Saya dapat ucapan taziah lagi daripada menteri. Kalau lah Ustaz Abid tu betul buat masalah kan, mesti dah kecoh lah punya. Mesti Yeah. dah viral lah. Mesti dah apa orang kata. Kalau betul lah apa yang seperti dia dakwa kan. Lepas tu dia duk blame yang apa keselamatan dia lah apalah. Padahal tak ada apa pun sebenarnya. Cerita sekarang ni memang dia dah tak boleh nak masuk Gaza. Jadi dia create alasan tau tak? Dia create alasan. Dia create alasan yang supaya apa orang macam dia nak bagi penyebab yang kenapa dia tak dapat Tapi masuk kita tak boleh Gaza cakap tau. juga dia tak boleh masuk Gaza. Tapi tengok kalau rezeki dia boleh masuk, masuk. Lepas tu tak Dia macam tu lah kan. sekarang ni kenapa tak sekarang ni masalah dia kenapa dia jadikan isu Ustaz Abid kan? Kenapa dia jadikan isu Ustaz Abid kan? Tu yang jadi persoalan dia. Kan kenapa dia nak jadikan isu Ustaz Abid kan? Dia masukkan ke situ dia kata sebab Ustaz Abid dia tak dapat masuk Gaza. Kau faham tak? Jadi cerita Ya dia dia lepas nak, tu ya faham. lepas tu yang kes kedua tu pasal melutut tu kan saya dah explain kan. Yang Ustaz Abid memang tak pernah buat benda macam tu kan. Ustaz Abid tak pernah pula buat macam tu. Memang fitnah lah. Captive memang fitnah dia. Tak tahu apa motif dia buat macam tu kan. Saya memang sedih lah sebab Ustaz Abid baik layan dia apa semua tapi dia tikam belakang macam tu kan. Memang saya koyak lah. Ustaz Abid bos saya. Saya dengan Ustaz Abid dah 7 tahun lah. Saya dengan Ustaz Abid dah 7 tahun. Ustaz Abid sedih, Ustaz Abid menangis. Saya je tahu. Orang lain tak akan tahu. Kan? Ustaz Abid memang jenis dia tak suka meluahkan apa perasaan dia. Tapi orang yang dekat dia, tim dia apa semua mesti tahu kan. Yang paling sebab sekali pasal ayah dia kan. Lepas tu memang saya sendiri pun nak rasa macam nak marah ada, sedih pun ada kan. Yelah bos kita rasa pun kita mesti terasa juga kan. Lepas tu saya mengeluahkan lah benda tu kan. Kenapa Caprice kan. Sebab saya dah tahu kebenaran dia. Sebab tu saya berani. Saya tak ada ada setengah cakap nak batu kabur lah, nak fitnah lah apa kan. Saya bukan bodoh lah nak buat benda macam tu. Saya bukan jenis yang suka gaduh-gaduh dengan orang. Kalau boleh tengok saya mana ada gaduh-gaduh dengan orang. Kan? Tapi siapa sentuh Ustaz Abid Liu, memang orang tu cari pasal dengan saya. Tu je saya nak tanya kan. Tu sebab malam tadi aku jumpa sebab tak sangka dapat jumpa Caprice. Yelah kita ni orang biasa kan. Dapat jumpa aku nak dengar lah apa benda yang dia nak cerita. Bila starting dengan dia sound aku tu, tu orang kata tak respect lah. Lepas tu tak, dah Ustaz Abid kan macam nak mati awak tunggu berbulan-bulan nak masuk Gaza, ayah dia sakit apa semua kan. Lepas tu memang mental tu, bukan Ustaz Abid je, aku sendiri mental tu. Duduk lama-lama tunggu tak ada jawapan, kau tahu tak? Lepas tu bila duduk kat sana tengah stres pula ada orang sedang gelak-gelakkan kita kan, cakap tak dapat masuk Gaza, memang tak dapat masuk. Kalau dapat masuk memang wali lah kan, siap ketawa lagi kan. Ada beberapa orang lah kan yang memang tak suka Ustaz Abid kan. Yang sini-sini Ustaz Abid, peli-peli Ustaz Abid. Yang mana tahu tu tahu lah. YTJT lah yang tahu tu tahu lah kan. Lepas tu Ustaz Abid, yelah dia manusia biasa. Sedangkan aku pun koyak, apatah lagi dia kan. Dia mesti rasa sedih tinggal lama-lama kan. Lepas tu orang pula kata dia macam-macam, sindir dia macam-macam kan. Lepas tu dapat masuk Gaza pula. Alhamdulillah Allah mudahkan lah. Tu rezeki lah tak. Sebaliknya Allah bagi tu sebab ada benda yang Allah nak bagi kat kita tak. Ada pengajaran lah orang cakap kan. Walaupun Ustaz Abid sabar, ayah dia sakit apa semua, Ustaz Abid sabar. Ini ada orang tanya kan, kenapa tak jumpa dengan adik kan. Tak jumpa dengan adik An-Nuri kan. Jadi saya dah jawab lah soalan ni kan. Ceritanya yelah yang mana tahu tu tahu lah kan kenapa Ustaz Abid tak jumpa kan. Jadi lepas tu pasal jadi dah kan yang melutut tu dah, yang dia fitnah Ustaz Abid tu dah, yang dia buat cerita tu kan. Jadi pasal apa lagi yang dia cakap, pasal apa lagi? Cerita pasal kenapa tak jumpa Nadir. Okey, saya cerita lah kan, jujur saya kata ni saya cerita, bukannya saya reka-reka cerita, saya cerita dengan ada bukti apa semua. Dan Nadir sendiri yang mengaku, dekat post dia tu, dia ada tulis yang dia kata dalam keadaan sinis, menyindir kan. Dan jadi bila kecoh Ustaz Abid nak masuk Malaysia ni, okay, korang kalau yang kenal Nadir ni adalah orang yang dia duduk dekat Gaza lah, yang tinggal dekat Gaza yang dah lama, NGO yang dah tinggal lama dekat Gaza. Jadi orang persoalkan kenapa dia tak jumpa, kenapa Ustaz Abid tak jumpa Nadir ni kan. Jadi sebelum Ustaz Abid nak masuk ke Gaza, masa dekat Mesir, jadi Nadir ni banyak dihujani soalan, kenapa mana Ustaz Abid Liu apa semua kan. Jadi Nadir dengan sendirinya menjadi juru cakap kepada Ustaz Abid, tahu tak? Dia jadi juru cakap kepada Ustaz Abid kan. Dia kata dia mewakil lah, dia wakil kan kenapa Ustaz Abid ni apa semua, dia bagi tahu kan Ustaz Abid tak dapat masuk. Dia jadi wakil lah. Sebetulnya benda tu kecoh lah kan. Benda tu macam viral lah kan. Lepas tu dia dah ada beberapa live yang dia buat kan.
beberapa orang lah dia cakap siapa yang dapat masuk ke Gaza kan memang dia wali lah. Lepas tu dia gelak kan. Lepas tu dia gelak, dia kata siapa yang dapat masuk ke Gaza ni memang wali kan. Lepas tu Ustaz Abid lah, maksudnya dia tujukan Ustaz Abid lah. Kalau Ustaz Abid dapat masuk ke Gaza, dia memang wali. Jadi sekarang ni betul lah kenyataan dia. Ustaz Abid dapat masuk ke Gaza. Jadi Ustaz Abid wali je. ha. Jadi situ bukan saya nak isukan benda tu tapi nak cakap kenapa perlu menyindir. Kenapa perlu menyindir, kenapa perlu peli kan. Kenapa perlu menyindir, kenapa perlu peli kan. Lepas tu dia ada yang persoalkan kenapa tak jumpa Nadir kan. Yelah member dah koyak. Ustaz Abid dah sedih kan. Orang dah kata kat dia macam-macam kan. Lepas tu kau nak accept, nak expect apa? Nak suruh pergi jumpa macam kawan biasa. Yo bro, what's up bro? What is all the news today? Macam tu. Dia dah ejek-ejek kita, lepas tu nak suruh layan baik kan. Yang mana tahu, nanti saya tak apa, saya ada bukti. Video-video semua saya simpan. Semua orang yang kata-kata kat Ustaz Abid ni saya simpan. Sungguh masa je nak nak keluarkan. Dia masa je nak tunjuk kan. Alah banyaklah cerita dia, cerita-cerita sebalik tabir kan. Yang mana orang tak tahu kan. Yang mana kita orang dalam je yang tahu kan cerita sebenar kan. Lepas tu cerita Caprice ni, dia bila sampai kat sana dia ada komen dekat post Nadir. Jadi dia ada komen dekat post Nadir kan. Jadi Caprice pun ada cakap kalau kita nak masuk ke Gaza, kita akan tanya orang yang pertama kali masuk ke Gaza ataupun orang yang dah berkali-kali dan orang yang dah duduk kat situ. Dia tanya. Adakah orang yang dah berkali-kali masuk ke Gaza ataupun ada orang yang pertama kali kan. Dia kata dia ada berhubung lah communicate kan. Saya cakap nak buat live lagi saya tengok lah kan benda tu kan dengan Nadir kan. Mungkin saya fikirlah kan bagi saya punya ni lah, saya punya anggapan lah pendapat saya kan. Mungkin Nadir dah bagi tahu Caprice kan pasal yang apa yang berlaku antara Ustaz Abid Liu dengan Nadir semasa dekat Gaza. Sebab Caprice sendiri ada post dekat dia punya story yang Nadir cerita dekat kisah masa berlaku tu, dia ada post. Jadi mesti dah berlaku cerita-cerita biasalah gosip-gosip kan. Mungkin dia nak tak tahulah dia nak asuk Caprice supaya ni ke apa ke, wallahualam kita tak tahu. Tapi yang pastinya Caprice dah post pasal cerita yang Nadir tulis yang mana dia tak Ustaz Abid tak layan dia. Bukan Ustaz Abid tak layan dia. Yelah sebab dia dah sakitkan hati Ustaz Abid kan. Dia macam faham tak benda tu kan. Dia dah sakitkan hati Ustaz Abid kan. Takkanlah kau nak expect kita manusia biasa kot redha. Kalau orang sakitkan hati kau kan, mestilah kau macam rasa annoying kan, betul tak? Betul. Orang tu dah sampai semua keluarga. Ustaz Abid meluahkan sendiri dalam live dia tau. Sampaikan pembuatan dia tu menyebabkan orang risau lah. Sampai keluarga sendiri risau. Macam-macam timbul persoalan, pertanyaan apa semua kan. Dan Ustaz Abid dia nangis tau. Dia nangis masa dekat Mesir tu dia nangis. Ya sebab diuji macam ayah sakit. Lepas tu tak dapat nak masuk ke Gaza. Maksudnya ambil tempoh yang lama kan. Nak tinggal tempoh yang lama, tak dapat nak masuk ke Gaza lagi apa semua kan. Ayah sakit apa semua. Lepas tu dapat timbul pula macam-macam berita kan. Orang sindir dia, orang peli dia, macam-macam orang kata dia kan. Benda tu berat tau. Kalau kita tak tahu dapat adab tak. Kalau kau dapat adab tak ada. Tak, dia sebenarnya macam ni. Dia situation Ustaz Abid Liu ni sekarang ni. Dia dah tinggal, cuba kita bayangkan. Dia dengar jap. Cuba kita bayangkan, kita duduk tempat Ustaz Abid Liu. Kita tinggal family. Lepas tu ayah tengah sakit, tengah nak korbankan korbankan masa apa semua, duit dan untuk hantar ke Palestin berbulan. Lepas tu balik-balik jumpa ayah dia sekejap je dah meninggal. Kenapa perlu orang kata nak judge dia punya perbuatan, lepas tu judge lagi dengan video yang Ustaz Abid Liu upload? Kenapa macam tu? Yelah. Faham tak? Benda orang kata dia nak update pasal ayah dia, hak dia lah. Hak dia lah. Yelah, itulah cerita dia. Lepas tu yang pasal Caprice ni pula kan. Dia dah post dekat story dia kan. Saya akan uraikan satu lah. Sebab benda tu berkaitan lah. Ada bukti semua lah. Bukan sembang kosong ke tak ada. Ada bukti semua kan. Dia satu-satu dia cerita kan. Jadi kenapa dia tak puas hati dengan Ustaz Abid kan? Sebab Ustaz Abid tak usik pun dia. Ustaz Abid tak ada pun nak peli dia ke nak. Ustaz Abid mana dia pernah sindir orang kan? Tak ada pun nak Ustaz Abid selalu macam doakan saya kan. Macam yelah dia punya ni lah macam mana kan. Tapi orang sentiasa ni macam ada tak senang dia, lepas tu sindir lah, peli lah kan.
Kenapa perlu buat macam tu? Macam isu Capri pun sama lah. Ustaz Abid tak sentuh pun dia awak. Ustaz Abid siap support dia lagi. Doakan dia supaya dapat masuk Gaza kan. Siap bagi tip lagi macam mana nak masuk Gaza apa semua tu kan. Tapi ya, apa yang dia balas dekat Ustaz Abid kan. Tu yang saya bengang tau. Saya macam kecewa lah dia buat macam tu kat Ustaz Abid kan. Sebab sampai Ustaz Abid sedih kan. Dia sentuh isu apa ayah Ustaz Abid apa semua kan. Yang tak ada kaitan. So buat permohonan maaf apa semua tu kan. Jadi apa masalah dia? Jadi memang sini kita dapat dirungkaikan lah yang apa ada orang macam nak attention seeker lah, faham tak? Macam macam saja nak menjadi tumpuan, tahu tak? Nak publicity, nak apa? Nak yalah benda boleh viral kan, faham tak? Tak, dia sebenarnya isu sabar. Duduk kat Mesir ni memang kena sabar. Kalau nak masuk Gaza apa semua, kalau tak sabar, duk tak boleh, duk rasa macam boleh masuk esok Gaza tu, macam benda tu mudah, duk rasa macam kabel tu besar. Tak boleh. Dia semua ni atas rezeki masing-masing lah. Niat macam mana tu dapat masuk. Bayangkan cuba fikir elok lah. Kalau nak cerita pasal kabel besar, cuba tengok orang yang duduk dekat Mesir ni pun, kedutaan Malaysia pun tak masuk Palestin. Why? Tanda semua tu rezeki masing-masing. Kenapa nak petikai orang? Jangan petikai lah. Ustaz Abid adalah NGO pertama yang dapat masuk. Tak perlulah nak cari salah kat gambar. Kalau tak ada dekat tempat tu, tak perlu nak cari salah. Chill. Don't judge orang daripada gambar. Kenapa jangan judge orang. Yes, I know memang orang ada orang kata kan, okay, dua-dua nak buat baik. Yes, dua-dua nak buat baik. Kenapa seorang perlu bergaduh? Itu je lah. Chill je lah. Betul, nak apa nak bergaduh. Dia sebenarnya macam ni. Satu lagi, orang Palestin nak ke tengok orang Malaysia ni bergaduh? Sedangkan sesama betul. Islam, sesama negara, orang nak tengok siapa yang bantu, itu saja. Tak perlu pun tengok siapa yang sampai apa semua. Tak ada sekarang ni, apa Caprice punya point awak? Dia nak satukan rumah awak. Dia punya mission nak satukan rumah, nak dapatkan sah kan. Tapi apa yang dia buat sekarang berlawanan dengan apa yang dia nak sampaikan. Betul tak? Betul. Orang benda ni tau, dia macam tujuan dia pergi sana, dia nak jumpa influencer. Dia macam highlightkan benda tu tau. Dekat cerita dekat satu lagi channel dia. Korang boleh tengok sendiri lah dekat channel Telegram Caprice kan. Dia ada bagi tahu kan pasal duit kan, 300,000, 400,000 kan. Dia highlightkan benda tu, lepas tu dia mention pasal influencer. Maksudnya dia nak Ustaz Abid ni ikut ambil dia cakap. Maksudnya dia nak Ustaz Abid jumpa influencer semua, artis-artis, semua jumpa Insta famous apa semua. Dia nak buat live macam baju talk apa semua kan. Dia nak Caprice nak Ustaz Abid buat macam tu. Sedangkan Ustaz Abid dia pergi atas misi bantuan, nak bagi sumbangan, bukan nak pergi jumpa artis, bukan nak buat konsert, bukan nak bagi talk ke apa. Dia pergi nak bagi sumbangan kepada penduduk Gaza, Palestin kan, yang tak ada tangan, tak ada kaki, rumah kena bom apa semua tu kan. Jadi Caprice dia macam tak puas hati lah Ustaz Abid tak buat apa yang dia nak. Sebab tu masa Caprice datang jumpa Ustaz Abid kan, Ustaz Abid cakap kat dia kan, macam Ustaz Abid tahu apa yang dia nak kan. Ustaz Abid suruh dia buat konsert apa semua kan, sebab dia kan boleh nyanyi kan. Jadi setiap orang ada cara masing-masing tak? Setiap orang ada kaedah masing-masing. Jadi kita tak boleh nak petikai cara orang lain kan. Kenalah berlapang dada, faham tak? Ada orang dia suka cara macam tu, cara macam ni kan. Ada orang suka cara macam tu, cara macam ni. Jadi dia punya hak lah, dia tak nak contact orang tu ke, dia nak contact orang ni ke. Betul tak? Lain orang, lain cara dia. Lain orang, lain cara kan. Yang penting kita tengok tujuan dia nak membantu. Itu saja. Betul tak? Kita sekarang ni jadi isunya, kita memang tak ada isu apa-apa tau tak. Tapi bila dia petik pasal Ustaz Abid kan, memang aku tak boleh lah, faham tak? Aku memang orang petik bos aku kan. Lagi satu ni, okay. Kalau orang tanya kan, contoh orang tanya, Nick kau tu kerja dengan Ustaz Bilio, mungkin kau backup. Tapi aku ni tak ada langsung aku orang kata ambil duit Ustaz Abid ke, aku dapat gaji, no. Aku ni memang datang-datang ni just freelancer kan, macam datang-datang tu just bantu macam tu. Kalau Caprice open apa untuk aku bantu, dia pun aku bantu. Tapi masalahnya dah bergaduh macam tu kan. So kita tak nak, sebab aku macam ni. Kita tengok orang Malaysia. Sekarang ni kat Malaysia pun keadaan tak terkawal. Why nak buat satu isu? Apa orang kata, isu kat Malaysia ni jangan bagi tenggelam. Isu kat Malaysia sekarang ni, orang rakyat semua sekarang tengah teruk kan, dengan COVID apa semua kan. Kenapa nak bergaduh antara Palestin, nak melibatkan Palestin? Jadi gaduh besar lah antara dua negara. So betul lah tu. Sebab sekarang ni Ustaz Abid dah jalinkan hubungan baik antara kerajaan Mesir dengan Malaysia sendiri kan. Masa tu Datuk Isyamuddin datang apa semua kan. Sampaikan PM Datuk PM kita lah kan. Hubungi PM Mesir apa semua kan.
Jadi masalah sekarang ni macam Caprice, dia nak jadikan satu benda tu satu isu tau tak? Sebab tu dia macam attack kerajaan tau. Dia kata Ustaz Abid, kan dia ada highlight kan dia punya story kan, cakap manis apa semua kan, backup kerajaan apa semua kan. Jadi perlu ke nak, faham tak kena apa benda yang dia nak sampaikan? Dia nak cakap yang apa, kambing hitam politik kan, betul tak? Semalam Betul. kau cerita, dia cerita pasal kambing hitam politik apa semua kan. Dia nak tuduh apa? Apa maksud dia Ni aku sebenarnya? cerita lah sikit sebab ada yang tak dengar lagi sebenarnya cerita yang aku jumpa malam tadi. Kita just nak cerita bagi clear kan. Redo, kau cerita sikit Redo. Sebab ramai yang tanya pasal dia maki kau tu. Kau cerita sikit. Okay, aku tak nak cerita sebab nanti dia orang kata aku meluah. Okay, aku nak cerita daripada awal sampai habis. Okay, first kali aku dah sampai dekat jumpa ni lah. Tim Ustaz Abid Liu tu, tim Sekejap Caprice lah. Redo. Aku nak jawab soalan ni bro. Nak tanya kenapa sebelum masuk Gaza tak kontak dengan orang Malaysia di sana, iaitu Nadir Anuri. Kenapa nak beli barang-barang kat Mesir dulu sebelum masuk Gaza? Kan boleh beli kat dalam tu. Macam saya cakap lah kan, setiap orang ada cara dia, setiap orang ada kaedah dia kan. Kita kena menghormati cara orang lain, kena berlapang dada. Tu Ustaz Abid punya pilihan lah. Dia nak buat apa, nak beli barang kat Mesir ke, nak beli kat Gaza ke kan. Ada sebab lah tu kan. Kenapa kita macam nak bertikaikan? Dan kenapa orang tak boleh nak terima? Kan? Setiap orang ada cara dia. Sedangkan Ustaz Abid tak pernah pun bertikaikan siapa-siapa ke kan. Ustaz Abid tak pernah pun, pernah tak ada Ustaz Abid nak condemn ke, nak bertikai ke, tak ada. Jadi kenapa nak apa, tak boleh nak berlapang dada? Dah memang tu cara Ustaz Abid pilih. Ada lah sebab-sebab tertentu kan. Dan kenapa Ustaz Abid ni dia satu orang kan, dia nak tunjuk yang, dan dia masuk ke Gaza, dia pergi Gaza Palestin pun dia tak ada buka tabung, dia tak ada buka tabung, dia tak ada buka bantu apa derma untuk Palestin, semua tak ada. Kalau korang perasan lah kan, kau boleh tengok setiap post Ustaz Abid tu kan, tak ada pun Ustaz Abid letak nombor akaun, tak ada pun Ustaz Abid cakap saya nak pergi Palestin, ni adalah nombor akaun untuk saya masuk ke untuk pergi ke Gaza lah kan. Tak ada pun. Last dia letak nombor akaun dia tu tahun lepas. Yang masa awal PKP dulu kan. Tu pun sebab atas desakan orang ramai. Atas desakan orang ramai nak menyumbang. Sebab Ustaz Abid ni saya kenal dia 7 tahun kan. Saya dulu dengan dia berdua je buat bagi bantuan makan kat kelandangan apa semua tu kan. Nanti dah habis kau bagi chance aku nak cakap yang pasal malam tadi. Nanti aku bagi kau cerita. Cuma nak cakapnya pasal tu, yang apa nak cakapnya pasal kita kena hormati cara orang lain lah kan. Kita kena apa kata berlapang dada lah kan. Kita tak boleh paksa orang ikut kita kan. Sebab masing-masing ada cara masing-masing kan. Lepas tu kau expect apa? Orang dah cakap peli-peli dah sini-sini kau kan. Lepas tu kau nak orang buat baik kan. Macam dia macam kita dah sakit hati. Kita manusia biasa lah. Bukan malaikat apa semua kan. Jadi cerita aku dah jawab persoalan dia tu. Kau jawab. Okay, aku nak jawab soalan ni. Ada orang tanya pasal surau. Okay. Aku tak suka. Macam mana cakap sebab semalam. Sampai Z sebab okay, aku nak minta maaf lah sebab kita tak biasa sembang live, so ada gagak terulang lah apa semua kan. Okay, so yang first kali aku cerita berawal, aku tag Caprice. Okay, aku tag Caprice sebab yang Nick the post yang pasal isu Caprice delete ni kan. Lepas tu tanyalah Caprice, kita mention kat story, apa cerita ni gaduh kan. You nak masuk Palestin ni, you nak masuk atas sebab nak bagi sumbangan ataupun nama kan, nak nama ataupun nak sumbang. Lepas tu kita pun tag, lepas tu Caprice pun jawab lepas tu kita ada post lagi yang Caprice jumpa Ustaz Abid dekat dekat lift kan. Masa tu last day lah Ustaz Abid nak fly. Lepas dah settle tu, okay, lepas tu aku tag lah dia, lepas tu Caprice reply emoji tutup muka. Lepas tu aku cakap lah dengan Caprice kan, kenapa bro Caprice kan, kita respect dia kan. Lepas tu dia cakap dengan dia, lepas tu aku pun mention lagi sebab dia tak reply. Okay, sebab aku tengok Caprice dah reply ni, aku ada chance ni nak jumpa lah, nak sembang lah betul-betul kan. Lepas tu yang si Caprice tu pun aku dah tag dia, lepas tu ajak dia nak jumpa, and tengok betul-betul dia kata, bro dekat mana bro? Okay, saya datang sekarang. Okay, kita pun okay lah macam tu, kalau kita datang nak datang kita set tempat, ajak jumpa kat kedai kopi, tapi dia kata dia tak nak sebab public. Okay, tak apa lah, jumpalah dekat rumah saya. Nak jumpa rumah saya, dia pula kata okay, isu keselamatan. Lepas tu bila tim dia dah call, okay, tim dia dah call, hello, dia tanya nak datang bila apa semua kan, dalam 10 minit. Saya cakap mana boleh nak suruh datang awal kan, sebab last minute cancel tukar tempat. Bila dah sampai tu dekat tempat situ lah, kita tak lagi tahu, dia suruh rahsia kan. Okay, dah sampai kat situ, jumpalah tim dia. Tim dia tu
student tu adalah junior, lepas tu adalah member yang kenal dan apa semua kan. Bila dah sembang dia, lepas tu dia kata okay Redha chill lah apa semua, tak ada nak buat isu apa, okay. Tapi memang saya nak jumpa lah, memang niat nak jumpa. Sebab saya bukan menyebelah Ustaz Liu, bukan menyebelah Caprice, tak menyebelah mana-mana. Kita ni datang orang kosong. Datang-datang masuk dekat surau. Okay, masuk ke surau, yang peliknya kenapa phone ni, dia suruh phone kita simpan bagi dekat dia. Kejap ya. Pelik tak? Kenapa nak bagi suruh simpan? Sedangkan dia bukan main lagi, dia buat live apa semua kan. Tunjuk kat orang ni salah ni apa kan. So dia suruh simpan. Apa yang student-student tu lah ambil. Saya datang dengan 2 orang member, Hadif dengan Aziz. Bagilah simpan lah phone tu. Okay, tak kisahlah. Simpanlah phone tu kan. Okay, kita nak datang sembang. Okay. Sorry aku bukan nak burukkan tapi aku cerita yang betul lah. Okay. Aku duduk dekat surau tu, ni dalam surau dekat surau, duduk kat bawah tu, tunggu 3 orang dengan tim-tim dia bagi air apa semua. Kita pun relax lah. Kita jumpa kat surau sebab dia orang nak jumpa kat surau. Bukan saya tetapkan location apa semua. Memang kita hormat dia, kita ikut. Caprice datang, Assalamualaikum bro. Lepas tu kau duduk sini. Dia sound dekat Aziz dengan Adif tu. Aziz tu lah. Lepas tu kita macam pelik asal sound Aziz tu. Aziz tu tak ada guna sebab saya yang message dia. Lepas tu dia kata, lepas tu baru dia tunjuk. Dia kata, you ingat I ni cap ayam punya orang ke? Kan? You ingat I ni cap ayam punya orang? You call orang KL sekarang, jaga keselamatan you, tengok sekarang ni orang KL besar mana. Dia kata macam tu, lepas tu kita pun, pandang kita duduk bawah kan, kita tengok, Caprice, aku datang sini bukan aku nak borak, bukan aku nak bergaduh, aku just nak borak je, nak tahu mana betul. Kan? So sembang lah dengan dia. Lepas tu dia macam gelabah, yang tim dia siap peluk Caprice kan. Peluk Caprice, Caprice sabar. Aku macam, Caprice ni lain macam je ni kan. Orang datang bukan nak gaduh. Kan? Kita bukan serius, memang datang tak nak gaduh. Tapi kau memang penyabar dia dok. Kau memang penyabar. Yes, kita cuba cool. Aku datang tu. Kita datang tu memang, ya Allah, kalau boleh kontrol lah kita punya panas ni kan. Lepas tu yang si Caprice tu dah datang, lepas tu dia pun, kita suruh duduk chill dulu kan. Dia datang, dia terus salam dekat si Haziq. Haziq dia kata, Haziq terus deal lah. Kalau I sembang salah, you boleh lempang muka I 3 kali PPI ni tak ada, ni Caprice cakap, PPI ni tak ada lagi orang pegang. Lepas tu aku cakap je ni, Caprice, tak sekarang ni, I bukan nak bergaduh ke apa semua, bukan niat bertumbuk apa. Kenapa tiba-tiba nak cakap cerita, nak pecah muka apa semua, nak lempang kan. Lepas tu dia kata, kalau you punya cerita salah pula, dia tunjuk aku, you kalau salah cerita, you punya muka pecah. Lepas tu aku cakap, amboi. Caprice, kau ni kau orang ajar sangat. Aku datang ni nak sembang, kita cuba chill. Memang sumpah, memang masa tu kita cuba relax gila lah. Dah aku faham situasi tu. Memang dah settle. Pada tu cakap dia, okay, cuba cerita yang betul. Dia pun tunjuklah gambar. Okay, dia tunjuk phone dia. Okay, ni gambar. Dia tunjuklah yang gambar yang pasal ni. Gambar yang apa? Ya, yang kat story aku. Yang kat story aku tu. So korang dah tahulah yang story tu mana betul dan salah. Dia ulang banyak kali. Redha, tengok ni. Cerita pasal benda ni, gambar ni, kau boleh tengok mana betul mana salah. Aku macam, aku tak tahu isu yang pasal gambar. Bila tengok gambar, dekat ni gambar, ni gambar kuda ni, 2 ekor kuda. Kini Ustaz Biliu bagi ni angle yang berbeza, 2 gambar. Lepas tu cakap dengan dia, Caprice, aku tak tahu ni cerita siapa, cuba explain sikit. Lepas tu Caprice kata, you bijak punya orang kan, you tengoklah sini. Lepas tu dia cakap, macam tu tunjuk kat member aku. Member aku kata, yang ni kuda ni keldai. Sebab memang nampak kecil, nampak besar. So macam, aku macam betul kot kata Caprice. Dia marah lah, dia macam bengang lah, kita tak faham kan. Lepas tu dia kata aku terlebih protein lah bagai. Aku memang cerita satu persatu tau. Aku tak ada macam nak tambah-tambah. Belajar chess sikit. Apa? Tak ada. Okay, lepas tu dia kata kan, okay. So, dia cakap macam tu terlebih protein. Aku cakap dia, bro, you tak suka orang anjing you, kenapa you anjing I? Kan, you nak orang respect you tak respect I, kenapa? Lepas tu dia tukar cerita, dia kata macam ni. Tak, sekarang ni dalam sedekah macam mana? Sedekah dalam Islam macam mana? Dia kata macam tu. Boleh ke, dia tanya aku, lepas tu aku cakap dengan dia, dalam Islam, sedekah, okay, yes, memang kita tengok niat dia nak menunjuk ke, menunjuk tak menunjuk, tu urusan dia dengan Allah lah. Kita tak boleh judge orang dalam dunia kita tak boleh judge orang. Don't judge book by its cover kan. Kita yang tak boleh judge. Pepatah Inggeris pun kata macam tu. So tak boleh nak judge lah daripada tu.
kita bukan di situasi masa tu. Dia ambil 2 kali gambar, mana tahu dia ambil 2 kali gambar sebab dia bersembang dari sini kamera kiri kanan. Betul tak? Kita Ha. kita salah Lepas tu post ke cakap apa Caprice. kan. Cakap Caprice. So apa masalah dia? Dia kata ni orang Palestin tak puas hati pasal apa gambar ni macam nak mengaikan budak tu. Okey. Kalau nak mengaikan budak tu okey. Saya bilu kalau dia tak puas hati, kenapa Palestin tu? Aku tanya siapa orang Palestin tu? Dan kenapa orang Palestin tak puas hati? Dia ke yang ada situation tu? Budak tu ke dia? Lepas tu dia beritahu, dia kata macam ni. Orang Palestin tu tak kisahlah seorang ke ramai. Dia kata kalau seorang pun disisihkan pasal kes ni, kes gambar ni, patut ke? Lepas tu aku cakap dengan dia. Okay. Satu lagi aku kata dengan dia. Caprice, kau kena belajar fiqah lah Caprice. Kau tahu tak, hukum hakam akan mengikut peredaran zaman. Okay? Bukan mengikut semua peredaran. Ni nak cerita pasal fiqah lah, korang kena study lah. Okay. So hukum hakam kan. Contoh zaman sekarang ni zaman media sosial. Orang nak buat baik macam mana, buruk ke baik semua kat media sosial, betul tak sekarang? Orang nak tengok, okay, engkau ni infak apa ni semua. Tu sebagai bukti juga. Betul? Okay, tu sebagai bukti juga yang si apa Ustaz Abid Liu untuk tunjuk yang dia betul-betul bagi sumbangan. Pasal yang toys apa semua tu dia tak tengok ke orang apa Ustaz Abid Liu bawa truck apa semua. So itulah cerita dia. Dia nak point kat situ, dia marah aku kan. Dia kata, you ni apa, macam dia kata you ni sedu ke apa tadi sebut tak ingat. Dia kata nak cakap sendu apa ni. sendu Aku cakap dia ni benda kecil kot. Sendu macam tu lah. Aku cakap ni benda kecil kot. Buat apa nak bergaduh pasal benda ni. Maksud? Faham tak? Lepas tu yang tu yang dia kata dia kata Ustaz Abid Liu ni. Dia kata Ustaz Abid yang dia kata Ustaz Abid Liu apa nak cium kaki sebelum nak fly apa balik pada Gaza. Lepas tu macam aku cakap dia aku tak tahu, bukan aku yang masuk Palestin lah. Lepas tu kali tu sembang dengan dia. Dia kata okey call lah tim Ustaz Abid Liu kan. Lepas tu call dengan Abang Gas. Abang Gas lah yang cameraman tu. Kau bayangkan dia tanya dapat sijil tak apa semua. Lepas tu dia bagi tahu serius. Dia kata macam ni. Okey. You orang nak tahu tak? I ni tak masuk lagi Palestin. Sijil dah siap. Nama Caprice bro. Sijil dah siap. Dia cakap macam tu kat aku. Lepas tu kata dia, bro, you datang nak sijil ke you nak sumbang lah? Asal nak gaduh pasal sijil? Dia nak sumbang ke nak sijil apa semua? Nak nama ke? Lepas tu dia pun macam, dia terus suka cerita. Lepas tu dia kata, okay kau call lah ni tim Ustaz Abid Liu bila sembang. Okay, dia call tim Ustaz Abid Liu. Dia kata, dia call lah. Dia call. Lepas tu pakai phone aku. Dia cakap dengan tim Ustaz Abid Liu ni. Dia kata, Ustaz Abid dapat sijil lah? Dapat? Alhamdulillah. Dia kata macam tu. Saya kira tanya, okay, you dapat tak sijil? Dapat? Alhamdulillah. Lepas tu dia tanya, cameraman semua dapat tak sijil? Alhamdulillah. Lepas pada tu dia tanya amount apa semua kan? Berapa apa semua kan? Dia tanya tu yang tim saya bilu bukannya yang uruskan amount ke apa. Memang mahal lah masuk sana sebab antara orang Mesir nak uruskan dengan kereta kebal apa semua takkan tak bayar, mesti bayar. Okay, lepas saya settle kos transport apa semua tu. Lepas pada tu Caprice tu dia cakap macam-macam lah. Aku pun dah tak ingat lah masa tu. Serius tapi ada record lah. Caprice dia cakap fuck you. Semua bukti ada. Semua ada bukti. Semua bukti ada. Kita tak sembang kosong tau. Kita dah standby siap. Dia ingat kita bagi phone tak ada lagi benda lain ada. Tak ada. Lepas tu yang apa tu lepas tu benda tu jadi macam jadi isu. Dia cakap fuck you tu. Cakap fuck you dekat Ustaz Abid Liu. Aku macam amboi kau cakap ni kan. Lepas tu kali dia juga cakap fuck you kat aku tau. Aku tak ingat masa tu sebab aku melawan cakap dia, aku tak nak. Dia nak gaduh pasal gambar. Dia cakap fuck you bro. Atau aku cakap kau hina aku tau dekat dalam surau ni. Kau mencarut apa semua kan. Kau kata nak dapatkan saf apa semua macam tu. Kau ngajar. Memang kau ajar. Dia macam nak mention. Nak aku buka boleh tak? Apa? Okay sekejap. Dia nak mention. Okay. Dia nak mention yang dia tu bukan cap ayam. Aku tak kisahlah kau tinggi mana ke apa semua. Tapi respect kena ada bro. Kau dekat dalam surau kau fuck you apa semua. Tu akhlak. Dia nak petikai akhlak Ustaz Abid Liu. Nak petikai akhlak Ustaz Abid. Kan dia petikai. Dia kata Ustaz Abid Liu tak bagi dia datang. Bro. Bukan dia tak bagi datang apa semua. Ada sebab dia datang dengan tim kot. Caprice datanglah dengan orang lain ke apa semua. Yang tu tak nak masuk campur lah. Apa semua kan. Perlu ke sampai nak orang kata nak burukkan nama macam tu. Benda boleh bincang kot. Tak, sekarang ni memang dia dah
sekarang ni dia memang ada penyakit tau. Aku untuk kau penguntang kau orang ah. Dia memang ada penyakit depression lah. Dia memang macam apa? Dia ada Okay, penyakit jujur macam aku cakap depression mental penyakit sikit tu, ah. yang dia kata penyakit tu, depression tu, Hmm. tim di sini cakap. Wallahi tim di Oh. sini cakap. Dengar Depression, dia kata Caprice dah koyak. Aku pun macam Ya, Okay, lagi satu. Okay, okey. aku cakap lah memanglah tak bagus kita tembak-tembak orang apa semua kan. Tapi siapa yang tembak dulu? Kita nak backup Siapa diri yang sendiri buka lah. cerita tu? Betul. Macam tu lah. Kita macam ni, just cerita benda yang betul. Dia cakap aku cerita benda yang betul, sebab tu aku balik buat live. Sebab tak dapat buat live masa depan-depan. Tak bagi bro. Mana bagi? So dah kalau dia dah minta maaf ke apa semua tu bagus lah. Kita pun tak nak bergaduh Okey. sebenarnya. Saya pun tak suka bergaduh, serius. Penat sebenarnya bergaduh ni. Ya Allah Rabbi. Okay. Okey, jadi cerita dia tak, kita orang bukan nak aib orang tak. Kita nak bagi tahu benda kebenaran. Pasal awak kata saya fitnah lah. Saya pun tak faham lah dengan awak-awak. Tak payah ni layan, kan. tak payah layan. Tak payah layan. Dia Kita bukan just maksudnya cerita yang benda yang betul. kita bukan Dah. nak layan, cuma kita bagi tahu dah orang dah minta penjelasan, kita bagi tahu lah kan supaya tak timbul salah faham ke fitnah ke apa yang berlaku sebenarnya. Jadi Caprice tu dia memang dah mental, dia memang dah koyak lah sebab dia duduk sorang-sorang lama dekat sana lah. Lepas tu dia dah nak balik Malaysia. Cerita ni saya bagi tahu. Cerita pasal dia nak balik Malaysia dah, tapi ada someone yang halang dia. Someone yang tak bagi dia balik Malaysia lagi. So bertambah lah dia punya koyak tu. Okay, Jadi, jap ni aku tak habis cerita lagi. Jap. Kan aku kan last kali okay, habis cerita tu aku cakap lah dengan Caprice. Aku cakap, okay Caprice, I datang sini, you bukan idola. Aku banyak ulang, sorry yang banyak ulang. Sebab yang tu je lah model aku nak cerita. Sebab aku sembang benda betul. Bukannya aku tambah cerita. You bukan idola, you bukan idola I. Idola I my dad. So sekarang ni, I datang sini memang nak tahu cerita betul, cerita salah. And then sekarang ni, I datang dekat jumpa Caprice. I tak nak bergaduh. Aku last kali aku angkat tangan, Caprice, I minta maaf Kita tak nak orang kata habis dengan ending yang teruk lah. Okay, lepas tu nak salam, Caprice tak nak salam. Ada orang nampak memang tak nak salam. Lepas tu yang siap tim Caprice cakap macam ni, dah tak apalah, I tengok muka you pun alhamdulillah lah, you ni I nampak you orang baik lah. You bukan nak bergaduh ke apa kan. Sebab aku memang cool down gila lah. Aku cuba untuk kawal. Yelah, lepas tu kita jumpa orang besar. Aku respect tau, dia memang orang besar. Okay, lepas tu bila dah jumpa tu, bila yang tim Caprice cakap macam tu, dia kata okay Redha, you pun dah tadah tangan, tapi tak apalah, dia tak nak apa semua kan. Mungkin dia dah koyak apa semua. Yang cakap koyak tu bukan aku tim dia sendiri cakap. Aku cerita sekejap. Tim Caprice sendiri yang cakap, yang bagi tahu. NGO dia. Ya, Macam tu lah. mungkin kita dah dengar lah yang cakap kan. Dia macam ni. Kita orang mula-mula kesian lah dekat dia kan. Bila dia dah sindir-sindir Ustaz Abid kan. Ustaz Abid sendiri cakap kan, kesian dekat Caprice tu, kesian. Dia dah stres apa semua kan. Tengok orang dah sindir Ustaz tetap lagi cakap baik, sian apa semua kan. Aku pun macam, yelah fikir kan dia kesian apa semua. Tapi dia tak henti-henti tau. Dia lagi sindir lagi apa semua. Dia bagi hint macam-macam apa semua dia kata kan. Jadi memang aku pun macam benda tu, aku tak boleh duduk diam lah. Sebab orang macam boleh jadi salah faham lah. Orang macam ...34 hari tunggu nak masuk ke Gaza lah. Memang stres lah. Kita orang pun stres juga kan. Tapi kau sabar lah. Kita orang boleh sabar. Tak ada pula kita moyang hari-hari update kan. Dia siap main bola lagi kan. Kita bukan nak sebut pasal tu. Tapi macam, ya sabar lah kan. Tapi sebab kadang-kadang Allah nak uji kita tau, tak ada dah kan. Allah nak uji kita kan, sejauh mana kesabaran kita kan. Betul tak? Tengok Ustaz Abid punya kesabaran dia tinggi mana kan. Tengok Allah bagi masuk apa semua ni pilihan Allah SWT. Bukannya sebab kerajaan ke, sebab apa-apa je lah bukan sebab tu. Kalau Allah pilih dapat masuk kan, dapatlah masuk. Kalau Allah tak pilih, buatlah macam mana pun kan, tak dapat masuk. Kun fayakun kan. Kalau Allah kata jadi, maka jadilah. Benda tu macam, yelah, boleh fikir logik akal je sebenarnya kan. Tengoklah macam ni. Sekarang ni kita kena fokus dekat benda yang asal, bukan benda yang cabang-cabang. Cabang-cabang orang Malaysia bergaduh dengan orang Malaysia. Contohnya lah, sekarang ni Palestin, Zionis nak ambil Palestin. Why nak bergaduh buat satu isu, bergaduh antara orang Malaysia? Sekarang ni nak sumbang saja. Why nak bergaduh siapa yang masuk, siapa yang tak masuk? Tu sumpah lah, bagi aku memang budak tadika lah. Tak payahlah nak jealous. Tadika sangat tu. Silap datang Mesir tu.
Itulah cerita dia. Hmm. Jadi yang pasal dia orang tanya apa, saya dah banyak kali lah terangkan yang pasal ni mana tadi saya baca komen satu tu, pasal yang melutut tu, cium kaki apa semua tu kan. Saya dah Ni terangkan tadi, yang nanti ada boleh orang tengok tanya kenapa Caprice dihalang balik. kenapa Gabriel balik. Yang tu Kita tak tahu sebenarnya sangat tau hal Caprice ni sebenarnya. saya sebenarnya banyak cerita lah, tapi apa cakap, benda tu agak privacy lah kan. Benda tu agak apa, saya tak boleh nak cerita lagi sebab apa, ada sebab-sebab tertentu lah atas keselamatan ke apa, ada lah sebab-sebab tertentu yang saya tak boleh nak cerita. Tapi percaya lah, memang banyak lagi cerita dalam-dalam berkaitan benda ni yang saya tak review sepenuhnya lagi kan, yang memang yalah saya tahu lah apa yang berlaku sebenarnya, tapi saya tak boleh nak cakap. Tapi itulah, memang ada someone lah yang macam halang dia daripada balik kan. Saya bukan tak nak cakap, tapi tak boleh nak cakap. Macam tu lah. Nanti kalau macam biasalah tengok mungkin Caprice sendiri akan cakap. Kita tunggulah kalau jadi dia punya buat live 21 Julai ni, kita tunggu apa yang dia nak cakap kan. Mungkin dia akan bagi Dia tahu masa tu. bincang depan-depan sebenarnya. Caprice kena bincang depan-depan. Jangan bantai kat media sosial. Susah sebenarnya. Pandangan orang lain ni, kita ni duduk kan, kita orang Malaysia, okey, orang Malaysia. Jari kita pun satu dekat lengan. Okey, jari kita ni berkumpul dekat satu tangan. Ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada paling tinggi, ada rendah lagi. So pemahaman orang masing-masing tak faham tau. Janganlah terus kat umum bagi nampak macam tu menyebabkan jadi isu. Satu Bila jadi lagi isu pasal macam tu, so sebab tu ada orang yang nak membangkitkan. Sebab tu kita orang cuba nak bagi orang faham. Tak boleh lah macam dia terus nak tabur fitnah. Sekarang ni dia dah tabur fitnah, dia kena kutip. Okey, dia dah cabut bulu ayam tau. Dia dah cabut bulu ayam dah berterbangan. So suruh dia kutip balik bulu ayam tu, okey, untuk bersihkan balik bulu ayam yang bersepah tu. saya sekarang ni dia cakap dia dah WhatsApp DM Ustaz Abid kan pasal benda tu, isu tu kan. Tapi dia dah beli sebelum tu lagi. Yang pasal satu pasal apa, kopiah putih tu kan, cash is king tu. Dia dah beli. Yang tu first awal-awal dia beli, lepas tu gaya macam hero kan, apa semua tu kan. Banyak lagi lah saya tak ingat kan, ada saya highlight kan. Tapi lepas benda yang dia tegur Ustaz Abid tu, lepas pada dia posting pasal toys tu, yang pasal perempuan tu nyanyi, perempuan Palestin tu nyanyi, yang dia highlightkan pasal toys tu pun lepas netizen ramai yang dapat bau yang dia tu tuju dekat Ustaz Abid Liu kan. Yang pasal tu nak sindir Ustaz Abid tu, baru ada mesej Ustaz Abid yang panjang lebar dia buat karangan SPM tu kan. Situ dia bagi tahu kan. Situ pun macam dia dah banyak benda lah, macam fakta dia tu tak betul tau tak. Satu dia dah fitnah lah. Banyak benda perkara yang dia mereka cerita ni terlalu banyak. Yang saya tak dapat nak bagi tahu, memang ada lagi lah, tapi saya tak dapat nak bagi tahu lah, itulah. Ada sebab-sebab tertentu lah. Tapi kalau macam dia push juga benda tu, sama ada dia yang akan bagi tahu sendiri, ataupun kalau dia terus lagi ni, saya akan bagi tahu juga lah. Macam tu je lah. Kita tengok dulu macam mana. Sebab tu dalam dunia ni jangan pernah rasa nama kita tinggi, kita rasa kita ni sentiasa akan tinggi. Tak ada, jangan macam tu. Please humble lah. Datang jumpa orang, jangan pandang dia ni follower ramai, dia ni follower tak ramai. Jangan macam tu lah. Silap besar. Ya, betul. Jangan nilai orang. Sekarang ni orang banyak pemikiran orang rosak. Orang Yahudi ni dah nampak, okay, follower ramai, kau kena layan netizen macam sampah. Come on lah brother. Respect lah. Allah tak pernah sebut pun Instagram dekat dalam tu masyhur ke, tak pernah. Kata masyhur pun tak pernah sebut dekat dalam tu. Respect lah brother. Lepas tu yang apa dia cakap aku cak ayam apa semua, enggak perlu konten-konten ayam kan. Tak, dia cakap cak ayam aku tak tahu. Aku tak pernah pun cakap dia cak ayam ke apa kan. Aku tak pernah pun attack dia punya ni. Dia siap post lagi aku punya gambar, aku punya ni apa semua kan. Nampak tak dia punya koyak. Nampak. Aduh. Jadi aku tak baca komen lah. Apa lagi? Isu dia. Okay. Lepas tu tak, apa tu dia yes, betul. Masuk tempat orang bawa otak, bukan pisau. Betul. Lagi satu, jangan masuk tempat orang rasa ni tempat dia. Silap juga tu. Masuk Palestin, you jangan, masuk Palestin, jangan rasa Palestin tu dah dia punya. Dapat masuk yang rasa tu. Tu memang silap besar. Palestin tu negara negara Islam. Tak boleh rasa masuk Palestin terus
Duk rasa macam ada kabel kat Palestin, jangan rasa Palestin tu dia punya. Tu silap besar tu. Dan Redo, aku nak bagi tahu, kalau lah ada siapa-siapa DM dia kan, dia akan bagi tahu perkara yang sama je. Dia Tak akan apalah, bagi biasa tahu lah. fitnah, dia akan bagi tahu fitnah perkara yang sama je kan. Dia apa yang kenapa pasal Ustaz Big Liu tu, sebab yelah sebelum ni kan ada perempuan dekat Twitter tu review pasal dia, lepas tu dia pun DM apa semua. Dia bagi tahu lah, dia bagi tahu saya DM sendiri, perempuan tu tanya apa yang dia bagi tahu kan. Dan memang betul apa yang cakapkan saya, apa yang point dia nak bagi tahu tu saya dah dapat agak lah. Benda yang sama lah. Yes. Yes. Tak, sebenarnya point dia kecil je. Point dia Jadi kecil. sekarang ni memang tak ada apa-apa. kesimpulannya dia memang jelas lah. Sekadar terbukti semua. Dan dia memang nak apa yang dia memang kata kat Ustaz Abid Liu apa semua. Dia semua dah mengaku, dia semua dah post apa semua. Dia dah tak dapat nak ni kan. Tak dapat nak tahan apa semua kan. So sekarang dah jelas lah. Cuma sekarang ni yang dia buat tu terlalu over lah. Dia fitnah kan. Dia fitnah, dia reka cerita, dia hasut orang adu domba apa semua supaya benci Ustaz Abid Liu. Tu banyak lagi saya tak cerita secara detail ni pasal tu kan. Tapi cerita dia macam tu lah. Kesimpulannya memang semua orang dah tahu lah. Kalau ada lagi yang cakap, tak tahu lah apa sangka baik apa semua kan. So saya memang tak tahu nak cakap macam mana lah. Kalau ada yang cakap apa. Sebenarnya serius lah awak. Sebenarnya saya jenis, karakter saya ni, saya nampak orang, tak kisahlah dia tua ke tak tua, dia famous ke tak famous, saya pandang satu je. Saya pandang, saya punya kalau saya nak benda ni, saya nak benda ni. Sebab saya datang memang nak tahu cerita je, bukan nak bergaduh. Betul tak? Saya tak suka bergaduh. Sebenarnya bergaduh ni, dalam Islam ni efek besar tau. Tambah-tambah influencer bergaduh ni efek besar. Orang tengok orang kau ni famous, bawa lah image yang baik. Jangan bawa image yang nak bagi huru-hara antara orang Malaysia ni. Orang Malaysia sebenarnya memang dah tengah boring ni nak dengar isu. Cuba bagi isu yang baik. Kenapa nak bawa isu yang sepatutnya tak patut pun bergaduh? Palestin pun pening. Caprice, kau bergaduh pasal apa ni? Apa yang kau bergaduh sebenarnya? Tak faham kau bergaduh pasal apa. Dia tanya aku tadi, Caprice, dia kata apa yang berlaku kau dengan orang Malaysia? Tanya aku, ya Allah. Aku niatkan Caprice terang. Tadi kalau aku masuk aku dah bantai dia kan. Aku nak cakap apa tak? Kau invite siapa-siapa tak tahu apa cerita apa semua tu, kau sembang yang apa orang Palestin Gaza marah Ustaz Abid kan. Sedangkan orang tu tak tahu apa-apa Redo. Dia nak sembang orang Gaza marah Ustaz apa semua kan. Tapi orang tu tak tahu apa-apa. Aku nak bantai tadi kau main sebut apa semua tapi orang tu tak tahu apa-apa pun. Kau main invite je kan. Mentang-mentang lah orang tu ada follower, ada famous sikit, kau terus invite apa semua nak sembang pasal Gaza Palestin nak cakap kan. Kita bukan nak borak panjang lebar, yang mana komen panjang lebar yang tak nak dengar tak apa. Kita just cerita mana yang perlu. Faham kita tak ada nak sembang-sembang kosong. Kita sembang, kita cerita straight to the point. Tu cara kami lah. Ada yang tanya sangat pasal apa menutup tu, saya dah jelaskan dah. Saya dah jelaskan apa semua dah. Memang tak Ustaz tak akan buat macam tu. Siapa yang follow Ustaz dah lama memang tahu lah Ustaz macam mana. Ustaz takkan nak menutup-nutup, nak sembah-sembah orang ni, tak ada lah. Ustaz cuma dia akan ucap terima kasih kan. Dia memang suka berterima kasih. Apa-apa boleh kata terima kasih kan. Tu memang apa yang Islam ajarkan lah. Tak kena lah kita nak menutup-nutup ni kan. Macam dengar pun macam over sangat Redo. Kau faham tak? Bukan menutup saja, sampai cium kaki awak. Sampai cium kaki. Macam aku macam geram tau. Sekejap aku dah azan kat sini tau. Nanti aku nak solat maghrib baik. Sembang-sembang benda-benda. Kita apa-apa nanti kita roja balik lah. Tu cerita Captain settle lah. Semua saya harap semua faham apa yang kita dah harap korang nampak lah mana yang betul, mana yang salah. Kita just tegakkan kebenaran. Memang aku ni tak ada nama. Aku ni tak ada nama apa-apa. Bagi dah luar dekat azan dulu. Okay. Astagfirullah. Okay, dah habis Hasan. Dah habis lah. Allah. Don ni duduk Mesir bukan dekat Malaysia. Kita ramai tak tahu. Dah habis lah. Korang kalau nak tanya baby, tanyalah. Kita cuba bagi peluang untuk bertanya. So macam tu lah. Jadi kita orang dah bagi tahu yang sebenarnya apa semua kan. Kalau macam ada yang tak puas hati apa lagi apa semua kan. Memang tak boleh nak cakap lah. Kan. Lepas tu ada yang cakap memang pun pihak sana pun tak sangka berita Caprice tu. Yelah sebab tak ada isu lah. Benda tak ada isu apa-apa. Kalau ada isu takkanlah kerajaan Palestin Gaza tu nak bagi sijil lah, nak ucap taziah lah. Benda tak ada isu. Faham tak?
ada yang komen tu memang pun pihak sana pun tak sangka news Caprice ni. Jadi memang betul lah Caprice tu buat cerita. Memang dia saja je. Tak tahu apalah dia punya pasal. Yang paling kecewa sekali tu, sebab dia baik dengan Ustaz Abid lah. Kalau dia bantai orang lain aku tak kisah sangat kan. Sebab dia memang suka bantai orang lain. Tu memang dia punya hal lah. Tapi bila dia bantai Ustaz Abid kan, yang tak pernah usik pasal dia pun, yang buat baik dengan dia, tapi dia baling tai, memang aku bengang lah. Tu lah cerita dia. Jadi siapa-siapa yang kata Ustaz, Caprice tu betul lah. Tu saya memang tak boleh cakap apa dah. Sebab saya memang dah terangkan apa semua dah. Saya nak elakkan fitnah apa semua yang korang cakap tu. Korang nampak sendiri, kau boleh nilai tengok mata hati lah Don. Tengok sendiri Betul. mata hati tengok sendiri apa yang Caprice tu tulis, yang Caprice tu telah tunjuk apa semua tu kan. Tengok sendiri. Betul. Jadi itulah cerita dia. Dia sebenarnya macam ni lah, masalah dunia ni memang sebenarnya penat sebenarnya dunia ni. Setiap ujian ada ujian, setiap ujian ada ujian. Hujan ni diibaratkan sungai, air dia tak terputus pun. Macam tu lah ujian tak terputus. Ya betul. So kenapa? Tak ada 5 jawapan Edo. Setiap ujian ni tak ada 5 jawapan. Tak ada yang tu 4, aku pula tak ada cakap. 3, tak ada 2, tak ada 1. Hanya tak ada 5, tak ada 4, tak ada 3, tak ada 2, ada 1 je Allah sayang. Setiap ujian tu sebab Allah sayang kita. Yes, betul. Jadi lepas ni saya akan macam biasa lah. Apa-apa lagi kalau Caprice tu masih teruskan lagi, saya akan update lah dekat saya punya Instagram, kat story saya. Sebab semua benda ada bukti tau tak. Semua benda saya boleh tangkis apa yang dia cakap tu. Bukan saya mak kosong apa semua, tak ada. Yang dia maki-maki saya tu bukannya saya buat cerita, ada rekod juga. Ada bukti, ada rekod lah. Tak apa, kita akan tunjuk, jangan risau. Kita akan bagi bunyi suara Caprice sikit. Macam mana dia punya suara langsi tu, kita belanja sikit. Dia datang tu dia jerit dekat surau. Aku ingatkan dia nak azan. Ingatkan dia terlupa azan macam mana ni. Baru nak sekolahkan dia. Allah. Okay. Jadi tak ada apa lagi, mungkin kita bagi laluan dekat Reda. Kau nak salat maghrib Aku nak salat maghrib Okay thank you kita buat live semua yang mana dengar tu sama kami. Nanti kita apa-apa kita update lagi. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah. Okay, doakan lah. Okay. Doakan Saya minta maaf kalau ada salah silap apa semua. Okay. Kosong-kosong minta maaf kalau ada salah bahasa, salah ni ke apa kan. Tersalah cakap ke, tak emosi ke apa. Okay. Minta maaf. Okay. Doakanlah dalam doakan untuk Malaysia. Doakan untuk Malaysia, untuk Palestin. Dah jangan gaduh-gaduh. Malaysia tak perlu pun gaduh. Orang Malaysia ni baik. Okay. Okay, goodbye. Okay, thank you. Sekejap kita nak save live Bismillah.